rahmatmu dan ibadah kami kepadamu. Inna haza la rizqun ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki yang telah engkau berikan kepada kami yang tidak ada kesudahannya. Surah Sad ayat 54. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum. Good morning. Apa khabar anda semua? Di hari yang penuh berbahagia ini, hari Ahad. Berapa hari bulan? Hari Ahad. Hari Ahad 28 November 23 Rabiul Akhir. Masya-Allah kan? Kita dah nak ke penghujung penghujung tahun 2021, masya-Allah. Okay, so Kak Miza nak tanya korang lah sebelum Kak Miza teruskan berkata-kata, Miza nak tanya korang dah start draft ni tak? Dah start ke mendraft draft untuk impian tahun 2022? Dah start draft ke belum? Hello. Adakah anda semua sudah start draft impian? Siapa yang dah? Alhamdulillah, Kak Miza nak ucapkan tahniah sangat-sangat. Siapa yang belum? Tunggu apa ni? Saya tunggu Kak Miza buat kelas. Kak Miza cakap draft. Letak je apa impian yang kita nak capai kat situ kan. Nanti kita akan ajarkan macam mana nak menyusun dengan lebih, orang cakap lebih betul, lebih mantap macam itulah. Macam tu, okay? So, mari kita mulakan AUC Day kita hari ini. Hari ini, this week, Kak Miza bertanggungjawab untuk memandaikan, untuk menggembirakan anda semua sekali. Alhamdulillah. Okay, jadi jadi harapnya bergembiralah. Nampak tak slide Kak Miza? Nampak slide Kak Miza ni? Okay, so harap-harapnya nampak lah. Okay, so sebelum kita belajar dengan gembira, kita sama-sama kita nak ucapkan takziah kepada CBM Faiz Miang. Okay, sebab Allah izin untuk Ibunda Faiz, CBM Faiz untuk pergi hari ni, kan insyaAllah husnul khatimah ni. Dah riang gembira dekat Taman Syurga ni insyaAllah. Okay, so untuk apa, memperingati kan, kita sendirilah untuk kita ingat mati lebih kan. Jadi hari ni sebelum kita mula kelas ni, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu kepada CBM Faiz, Muhammad Faiz Sulaiman. Ni orang Wahha ni. Kan, suami kepada CBM Kamariah Muhammad. Okay, so kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Poniam binti Ahmad. Al-Fatihah. Amin. Okay, so semoga ibundanya CBM Faiz kita ni dicucuri rahmat, ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman insyaAllah. Okay, so pergi lagi seorang. Kan kita tak tahu bila masa kita, tapi mudah-mudahan bila sampai turn kita nanti, kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita dalam keadaan yang orang cakap apa, bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita husnul khatimah lah insyaAllah. Okay, so kita selagi Allah bagi nyawa kat kita, kita kena usaha habis daya untuk kumpul banyak-banyak pahala untuk bagi manfaat kat ramai orang insyaAllah. Okay, alright. Adakah anda okay? Kalau okay, kasih fire. Okay, kasih fire. Kak Miza nak tengok fire. Fire. Mana fire ni? Hello, fire korang mana? Tak jumpa fire ke? Kak Miza, saya tak jumpa fire ni Kak Miza. Okay, bagi fire banyak-banyak. Okay, so Kak Miza nak bagi pentas AUC Day pada hari Ahad ni dekat jiran Kak Miza. Okay, ni jiran Kak Miza. Yang perempuan ni lah. Yang lelaki ni suami dia. Okay, so Alhamdulillah Kak Miza nak ucapkan tahniah kepada kawan baik, kepada jiran Puan Mazlini binti Taib. Ni jiran Kak Miza, Cik Noni. Kan, Alhamdulillah dia come back
bakar kapal. Lepas tu dah berjaya buat 5cc. Lepas tu dia pun tak faham apa dia 5cc. Tapi dah buat 5cc dah. InsyaAllah. Okay, so kita jemput mana CVM Noni? Dah ready dah? Boleh buka mic ke? Dah. Okay, so silakan. Depan ni tak tahu nak cakap. Okay, Assalamualaikum. Morning. Nak kenalkan diri dulu hari ni. Nama Noni Mazlini binti Taib. Berasal dari Felda Bukit Wahab. Jiran Kak Miza lah. Panggil Noni je. Noni sebenarnya join Forever ni dah setahun. Tapi dalam masa setahun tu kejap ada kejap tak ada, kira banyak tidur lah. Start join tu dari bulan 10, 2020, hari bulan 10, 2020. Dan dah setahun tidur tu bulan 10 tahun 2021 start semula. Baru ni lah macam sungguh-sungguh nak buat semula lah. Lepas tu Noni suka join Forever ni sebab Noni ni gunakan produk Forever. Lepas tu Noni bagi pada anak yang ada asma. Consume lah PIP dengan vitamin C. Alhamdulillah sekarang dah okey, dah tak ada pergi klinik lagi lah. Sebab dulu kalau dia asma selalu juga pergi klinik, masuk NAP. Sekarang dah tak ada lagi lah. Alhamdulillah lepas amalkan produk Forever ni. Lepas tu matlamat Noni join Forever ni, Noni nak capai Big Y Noni. Lepas tu nak bahagikan insan-insan tersayang lah, macam nak bahagikan mak abah, suami, anak-anak, keluarga sendiri. Nak bagi mereka apa yang diorang nak. Lepas tu macam Noni buat Forever ni kan, yang capai 5cc Noni pun tak sangka lah. Noni dapat capai sebab tak faham 5cc tu macam mana, tak kira. Lepas tu bila nak check tu, tak boleh nak check, tak boleh masukkan password semua. Just kata Mizi, tak apa, akak buat je. Jadi Noni buat je lah. Bila dah 16 hari bulan Mizi bagi tahu, Noni dah dapat 5cc. Lepas tu tipsnya Noni kira macam ikut sistem. Lepas tu Miza selalu cakap sharing je. Sharing. Lepas tu kontak yang 5 orang tu, satu hari 5 orang. Noni kontak. Lepas tu sharing dekat Facebook. Sharing dekat status WhatsApp. Lepas tu Noni kalau tu ada buat demo. Mula-mula tak pandai jugalah nak buat demo, tapi kira apa, belasah je lah kata orang, belasah je buat. Alhamdulillah lah dapat capai 5cc. Doakanlah semua agar Noni konsisten lah tiap-tiap bulan dapat lebih daripada 5cc tu lah. Itu je lah Noni nak share. Tak tahu nak cakap apa. Nervous lah saya. Kenapa tidur? Kenapa tidur? Macam tak tahu, macam tak tahu dah, tak nampak lagi, tak confident lah. Macam give up, rasanya give up. Dah share. Lepas tu tak ada, macam tak ada orang ni lah prospek tanya ke apa ke, orang nak beli ke. Sebab tu kejap buat, kejap tak buat. Lepas tu tengok Miza lah. Dah dengar dia kata nak keluar Mustang kan, macam terbakar pula rasanya. Rasa bersemangat lah. Lepas tu join balik kelas-kelasnya, ikut. Lepas tu tengok yang dah macam usia dah lebih 50 lebih ke 60 lebih, kenapa dia orang boleh buat. Cakap dekat diri sendiri, kenapa orang boleh buat, aku tak boleh buat. Jadi Noni
kelas ambil semangat daripada situ lah. Sebab Noni nak buktikan pada orang yang Noni pun boleh juga. Nak bahagikan mak abah. Okay. CBM Fatin Nabila puas hati dengan jawapan Okay, kita bagi tepukan yang gemuruh kepada CBM Noni. Poyo Terima kasih. Okay, kan belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu tak? Okay, sebenarnya kita tak perlu jadi manusia yang hebat untuk bermula. Kita just mula je dengan apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita mula saja, okay. Dan nanti kita akan belajar and akhirnya insyaAllah akan dapat result. Kan tadi CBM Noni cakap masa awal-awal dia join, dia share tak dapat, share tak close kan. Tapi bila dia come back balik semula, dia ikut sistem, buat 5 langkah, buat name listing, hafal GEP, buat demo produk, hafal demo produk, lepas tu guna produk, nampak tak? Dia guna produk untuk anak dia kan, Asma kan, dah settle kan. Jadi lebih confident lah. Lepas tu yang keempat, dia sediakan marketing tools kan. Buat dia prepare demo set apa semua sekali. And then dia ada matlamat dia nak bahagikan family dia, nak bahagikan diri dia sendiri kan. Macam tu. Nampak tak? Sebenarnya sistem Forever ni 5 langkah tu adalah salah satu daripada komponen dekat dalam sistem 933 tau. Jadi nampak tak? Buat benda tu je, impact dia sangat-sangat dahsyat tau. Kan tak faham pun 5 sisi. Tapi dah buat 5 sisi dah. Masya Allah. Okay. So kita doakan jiran Kak Miza, CBM Mazlini Taib. Allah bagi kekuatan, keyakinan kat dia, kelancaran kat dia. Mudah-mudahan tahun 2022 ni dia dapat jadi CBM. Salah seorang CBM daripada Felda Bukit Wahab Kota Tinggi Johor. Wow. Ramai CBM daripada Bukit Wahab ni. Okay. So Kak Miza nak jemput manusia ajaib kedua untuk sharing dengan anda semua sekali hari ni. Mana dia? Dah ready ke belum? Buka kamera tu Jang. Ya. Ujang kat mana tu? Okay, so Kak Miza nak jemput yang kedua. Dia baru je naik pangkat bulan Oktober tahun 2021 yang lepas. Bulan lepas lah kan? Nama betul dia Muhammad Zainuddin bin Jamaluddin. Tapi kita panggil dia Ujang. Okay, Ujang ni dah macam adik Kak Miza lah. Kan dulu masa kita orang buat kanopi, dia lah yang tukang design scallop tu. Kan sampai patah tangan dia tu. Masuk besi dekat tangan dia tu gara-gara tolong kita orang buat besi kanopi kan. Okay, so hari ni dah kerja dekat satu company ternama lah, kan butik ternama dekat JB kan. Sambil-sambil buat part time Forever ni kan. Okay, so jadi kita nak korek sikit lah rahsia CBM Ujang ni, macam mana dia daftar dah lama, lepas tu bounce back, come back terus supervisor. Okay, so dipersilakan CBM Ujang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Okay, assalamualaikum semua. Good morning everyone. So, my name... Jangan kacau. Semangat. Okay, kau tengok rumah dia tu kat mana? Itulah pasal macam kenal. Okay, nama saya Ujang Zain. Saya berumur 25 tahun 17 hari. Berasal daripada Kota Tinggi Johor. So, boleh panggil Ujang. Saya merupakan bekas pelajar diploma architecture dekat Politeknik Port Dickson. Ada tak sini senior Politeknik Port Dickson? Tak ada. Saya. Okay, so saya daftar Forever dah lama, 2015. So saya come back bulan 8 hari tu. Saya come back, saya belajar tengok YouTube, tengok Kak Miza present. Lepas tu bulan 9 saya start 5 sisi. Saya meroket, saya terus pergi berdesuk dan doakan saya 2022. So lepas tu kenapa saya buat Forever? Kenapa saya buat Forever adalah sebab kat Forever ni salah satu lubuk rezeki. Sebab saya jealous saya betul-betul jealous tengok Kak Miza, Kak Jua, Kak Najah boleh pergi jalan-jalan bercuti free je. Saya ni jenis orang suka travel tau. So bila suka travel, nampak dekat Forever ni, bercuti bukan main, percuma jauh-jauh. And then salah satu sebab saya nak pergi buat Forever ni, bila bercuti saya suka tengok building. Dalam bila travel tu dapat tengok building, so dapat belajar sekali apa yang saya belajar masa study dulu.
Lagi apa lagi saya cakap? Nervous. And lagi satu saya nak share, produk Forever telah bantu saya dari segi untuk skin lah. Before this saya punya skin breakout, saya ada masalah allergic dekat muka, ada orang panggil jerawat nasi tau, kecil-kecil. So saya pergi jumpa doktor, and kos jumpa doktor tu ubat dia dekat RM500 and then saya after that saya fokus consume Nectar, Pomestin, Exovency, RTC, and then saya pakai Aloe Scrub. Alhamdulillah, so dapat cover semula muka saya. So lebih confident nak jumpa dengan orang. Lepas tu lagi satu, jerawat lelaki baru baca. Saya tak. Saya kena jaga. Macam baskulin lah orang cakap, tapi tak ada pun. And then lagi satu, saya sangat beruntung sebab saya dapat buat Forever dengan Alujob Circle, salah satu best. Sebab bila saya masuk Forever dekat Alujob Circle, saya dapat ubah diri saya jadi lebih orang positif. Bila Kak Miza cakap, Kak Miza dia cakap tengok magnet rezeki, so saya dengar benda tu, bila saya terapkan dari diri saya, so dapat ubah diri saya lah. And then matlamat saya dekat Forever ni, saya nak bahagikan mak ayah saya, and then saya nak bantu lebih ramai orang jadi jutawan macam Kak Miza, Kak Jua, Kak Najah. Apa dia tak bagi? Okay, teruskan. Lepas tu, macam saya juga, saya pegang aim saya before 30 atau lebih awal saya mesti dapat jadi jutawan, okey? Doakan saya dapat jutawan termuda dan beriman. Okay, so lagi satu saya nak 3 tahun je Jang jutawan. Amin. And then saya nak share satu tips macam mana saya buat 5cc. Alhamdulillah bulan ni saya dah 5cc. Satu tip adalah ikut saja mentor suruh buat. Kalau mentor suruh buat, ikut je. Macam buat name listing tu, saya ikut je, follow je, ikut. Kalau suruh contact. Macam saya merupakan part time. Oi. Saya buat part time dekat Forever. So agak masa saya balik kerja, baru saya boleh buat Forever dengan fokus. Time rehat, saya akan share. Share. Tak kira, saya akan share dekat story IG, story WhatsApp, story Facebook, almost saya akan share. Sebab dekat situ orang akan nampak kita punya share business kita, apa yang kita buat, life kita, lifestyle, macam mana orang nak tahu benefit produk, benefit kat mana kita pergi. And then time tu lah kita sharing pasal produk, pasal business sekali. And then lagi satu, cara nak buat 5cc dengan mudah, korang ikut je sistem yang ada 4 kaedah tu. Ikut je, follow je. Kalau rasa tak boleh buat, yakin, doa je dengan Allah. Minta je. Minta apa yang korang nak, insyaAllah korang boleh dapat. Lepas tu, lagi satu, sebelum pergi kerja, yang mana duduk dengan mak ayah, salam, time tu, korang minta doa. Mak, abah, doakan dapat 5cc ataupun dapat lebih banyak, 75cc, dapat manager. Itulah yang selalu saya buat setiap pagi sebelum pergi kerja. And then, saya alhamdulillah setiap bulan saya dapat close VIP. Macam mana saya dapat close VIP? Saya share SYJP. Bila kita share SYJP, salah satu promotion yang sangat mudah and sangat senang nak get. Sebab kita bagi tahu dia dapat diskaun dekat 400 lebih juga, dia dapat diskaun daripada harga normal price. And then lagi satu, korang kena remind balik dekat korang punya downline, contoh yang baru daftar, pastikan dia orang redeem voucher. Sangat rugi kalau korang tak bagi tahu dia orang untuk redeem voucher. Sebab voucher tu sayang tau, RM20. Siapa nak bagi? Okay? Itu saja saya rasa nak sharing. Lepas tu, apa lagi saya nak sharing? Contact. Macam before this, rajin masuk kelas and contact macam customer ataupun PC kita kan. 3 hari, 7 hari, 21 hari, ikut je. Follow je benda tu. Saya buat benda tu and then kita nampak benda tu akan jadi. Okay? Lepas tu korang kena kerja keras lah, usaha. Apa yang korang nak buat, insyaAllah pasti boleh dapat. Okay? Okay, so bagi tepukan yang gemuruh kepada CBM Bujang, dia patutnya boleh share je kat sebelah Kak Miza ni. Dia dekat atas. Atas tu kat atas. Kak Miza kat bawah, dia dekat atas. Malam tadi kita mesti kat atas.
Bulan tadi dia datang sini lah, datang kedai ni, dia tidur sini. Suka hati dia kan. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so tahniah Ujang, kita doakan sama-sama Allah pemudahkan jalan kejayaan Ujang dekat Forever ni, insyaAllah tahun 2022. Amin. Okay, Ujang bakal jadi CBM, salah seorang CBM dekat AUC, salah seorang CBM daripada Felda Bukit Kota Tinggi Johor, insyaAllah. Okay, so Ujang ni atuk dia dekat depan sini je. Kan dulu dia duduk dekat Wahha ni. Masya Allah. Kak Miza, jap Kak Noi. Kau tiba-tiba Kak Miza, kejap-kejap Kak Noi. Okay, korang kalau korang nak macam korang follow ataupun korang follow Facebook ke IG ke, tak kisahlah kalau korang nampak saya post anything pasal produk, pasal macam mana nak edit gambar dengan cantik, korang ambil je share. So saya tak kisah pun benda tu, tak perlu, sebab hari tu before this ada, saya tak tahulah daripada mana, dia tanya boleh tak nak minta, so saya dekat sini saya izinkan je, ambil je, okay? Okay, so untuk mengetahui korang, Ujang ni adalah part-timer designer AUC. Jadi kalau korang nampak design cantik-cantik tu, itu dia punya kerja lah tu. Okay, so banyak dah dia punya jasa, pahala kat kita semua. InsyaAllah Allah balas dengan sebaik-baiknya lah. InsyaAllah, okay. So ada dua orang yang dah share tadi. Okay, dua-dua daripada Wahha. CBM Noni dengan CBM Ujang. Okay, ada dua persamaan, dia belasah je. Nampak tak? Kita tak perlu jadi hebat untuk bermula, tapi kita kena berani untuk mula. Jadi orang yang berani, itulah dia punya result dia. Kan bulan lepas dia punya bonus dalam 1,000 lebih, 1,800 saja banyak tau. Kan kerja lagi, part time lagi. Kan. Macam tu. Dan Ujang ni dia punya design, skill design dia mantap lah. Jadi dia boleh ajar Photoshop, dia boleh ajar Canva tu celah gigi je lah kan. Jadi itulah macam dia cakap tadi, kalau ada gambar-gambar cantik tu, ambil je lah macam tu. Okay, tapi kau jangan suruh dia buat gambar kau pula. Dia nak cari sisi, bukan nak buatkan gambar untuk kau pula. Kan nanti Jang tolong edit, dia ni pula baik hati. Kau jangan nak Jang. Okay. So terima kasih banyak CBM Noni, CBM Ujang. Semoga apa yang diimpikan tercapai. Ini dua-dua ni anak baik tau. Dia sayang mak bapak dia. InsyaAllah Kak Miza kenal ramai sangat manusia-manusia ajaib dekat Forever ni yang dia sangat-sangat sayang mak ayah dia, dan ramai yang dah berjaya. CBM Izali, CBM Kak Fida, CBM Ina, CBM apa lagi? CBM siapa? CBM Cikgu Ayu. Ini CBM Yuslida. Nampak tak? Korang nampak tak persamaan dia? Nampak tak persamaan dia? Kan CBM Kak Azhar, CBM Kak Lila, kau nampak tak persamaan dia? Apa dia buat? Apa dia orang buat? Cuba bagi tahu Kak Miza, cuba type apa yang dia orang buat, persamaan dia orang. Apa? Type lah. Faham ke tak faham ni? Soalan. Apa persamaan? Menyantuni ibu ayah, muliakan mak ayah, duduk dengan mak ayah. Duduk dengan mak ayah, muliakanlah. Macam tu. Okay, buat orang tua gembira. Yes. Ni Radwan ni siapa? Laki aku ke? Hari ni dia masuk kelas insaf ni. Keutamaan kepada ibu bapa. Okay, so nampak Jadi kalau kita masih ada mak ayah lagi, okay, buat baiklah sehabis-habis daya, sehabis yang terbaik, kan? Seperti memberikan bapa dia rasa macam mana menekan minyak Mustang dengan jayanya. Dia tekan, hari tu dia tekan, kau tahu tak, daripada sini pergi Aping, pergi balik 10 minit. Masya-Allah. Tapi yang dah tak ada mak ayah, jangan sampai kau pula meninggal, tak sempat nak wakafkan apa-apa. Jadi walaupun dah tak ada, mak ayah dah tak ada, bukan jangan jadikan alasan mak ayah aku dah tak ada, aku dah tak ada BY. No, bukan. Okay, selagi kita masih ada, kita boleh buat usaha sehabis daya kita untuk wakafkan sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Okay? So banyak benda yang boleh diwakafkan. Alright. So mari kita sambung, okay? Mari kita menyambung kita punya pembelajaran hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Okay. Alright. So Kak Miza nak sambung balik buku satu pelajaran kita, Syed. Ini macam pelajaran kitab lah Macam kat surau-surau tu kan, pelajaran kitab. Lepas ni kita buka hadis pula lah. Masya-Allah. Okay, so bab 1 hari tu siapa yang ajar hari tu? Siapa yang share? Kak Azhar. Meneroka industri baru. Bab 2 hari tu dari biasa menjadi luar biasa, CBM Mia dah terangkan. So hari
hari ini kan kita nak habiskan bab 3 sistem BO International 9333. Yang ni memang ngam-ngam kena turn Kak Miza. Sebab Kak Miza memang suka tajuk ni, sebab Kak Miza memang praktikkan. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So, 1 juta bukan wang. Kak Miza nak tanya korang semua sekali. Siapa yang percaya 100% 1 juta bukan wang? Kalau macam tak percaya pun tak apa. Sebab Kak Miza awal-awal dulu tak percaya. Apa benda lah Cina ni cakap? Merapik je 1 juta bukan wang. Siapa yang percaya? Saya percaya Kak Miza. Siapa yang belum percaya? Saya belum lagi. Saya percaya sekarang. Masya Allah. Okay. So ada 6 bab dekat dalam buku 1 juta bukan wang ni. Yang pertama ini CBM Kak Azhar dah settle. Dari biasa menjadi luar biasa. CBM Mia dah settle. Hari ni Kak Miza akan settle. Hari ni Kak Miza akan settlekan bab ketiga sistem 933. Okay. Next week kita ada CBM Kak Lila untuk settlekan bab 4 which is rangkaian baru. Yang ni Blue Ocean. Ni pun Kak Miza pernah explain juga dekat Kickstart. Okay, dan bab kelima CBM Kak Azhar balik semula macam mana mencapai kejayaan bersama, and last kali bab ke-6 melintasi puncak, yang ni CBM Mia. InsyaAllah kita akan habiskan semua sekali. Okay, so ini adalah kandungan buku 1 juta bukan wang. So soalan seterusnya, siapa yang dah beli buku ni? Saya dah beli. Cepat, siapa yang dah beli? Saya dah beli Kak Miza. Kak Miza tak beli, Kak Miza dapat free. Kak Miza dapat free je. Sebab apa? Sebab Kak Miza speaker Kickstart. Okay. So CBM tolong sharekan link macam mana nak beli buku 1 juta bukan wang ni. Kak Miza akan jadikan buku ni sebagai satu silibus wajib, satu buku wajib yang wajib dibaca oleh semua AUC kalau dia nak berjaya dekat Forever. Kita akan masukkan dia punya timetable dekat dalam jadual kerja FBO bersama-sama dengan audio manual rezeki. Jadi dalam masa 1 bulan dia join Forever, dia mesti dah kena habiskan baca 1 juta bukan wang ni, dan dia kena beli buku ni. Macam tu, okay? So 1 juta bukan wang dah beli, redeem pakai voucher Kickstart. Pandai. Belum lagi, kena beli. Jangan pinjam-pinjam orang lain punya. Kena beli. Sebab buku ni adalah macam buku teks. Ini macam buku teks Forever tau. Jadi kena sentiasa ada dekat kita punya office. Okay, kami nak tanyalah. Siapa yang ada mini office? Siapa yang ada mini office untuk Forever? Siapa yang ada, bagi tahu ada. Siapa yang belum ada, cakap belum ada. Siapa yang ada mini office untuk Forever? Ada? Belum ada? Okey, Kak Miza nak bagi tahu korang nak bagi korang semangat. Siapa-siapa yang belum ada mini office untuk Business Forever, sila buat dengan segera. Jangan kau pergi belajar kejap-kejap kat dapur, kejap-kejap dekat dalam bilik tidur, kejap-kejap kan dekat ruang tamu, kejap-kejap pula kat luar. Tak mau macam tu. Okey, so first task immediate action to do lepas ni adalah tentukan dekat mana kita nak buat mini office. Okey, dan lepas tu sila ambil gambar, post kat FB. Yang belum ada tak apa, tapi kena adakan secepat yang mungkin. Kita akan rasa feeling kita bila kita ada office sendiri untuk buat bisnes, feeling dia macam CEO Megah Holding tau. Kak Miza dulu pun ada, Kak Miza punya office dulu bukan macam cantik macam sekarang ni. Office Kak Miza buruk-buruk je dulu. Jadi kena ada. Segan nak share berserabut. Kak Miza tak boleh. Office Kak Miza, meja Kak Miza tak boleh berserabut. Buku semua kena susun ikut dia punya ketinggian. Pendek ke kanan, tinggi ke kiri. Itu style Kak Miza. Okay, jadi aura dia lain, nampak? Kan CBM Tila pun cakap, sebab CBM Tila dia dah buat dah dia punya mini office. Okay, jadi silalah buat dengan gembira kan. Macam tu. Okay, so kita sambung balik semula. Alright, so suara Kak Miza jelas sedap kan? Macam lemak-lemak masin gitu kan. Okay, 1 juta bukan wang bab kedua sistem BO International 933. Okay, nilai yang betul, nampak ni? Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Type. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Type sekarang. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Cuba type sekarang. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Ni mana orang yang nak type ni? Okay, nilai yang betul, nolai pula. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Okay, Kak Miza nak korang hafal. Sebab tu Kak Miza suruh kau type. Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Okay, maksudnya apa? Maksudnya kalau kau ikut sistem tapi nilai kau out,
sistem tu dia tak berkesan. Faham tak? Kalau kita ikut sistem, buat 5 langkah, 5 cabaran kita tahu, buat demo, buat GEP tapi nilai tak jaga, out. Sistem ni dia tak akan berkesan untuk kita sebab dia tidak boleh diwariskan kepada generasi kita. Jadinya, bukan setakat ikut sistem sahaja, okay, kita kena ada nilai yang betul yang kita kena praktikkan sepanjang kita buat Forever ni supaya nilai dan sistem tu boleh diwariskan kepada generasi seterusnya dekat dalam bisnes kita ni. Faham tak? Okay? Sistem ni. Sistem 933 ni, okay, akan mempercepatkan kejayaan kita dekat Forever. Kamiza akan buktikan dekat korang macam mana sistem 933 ni bagi impact yang sangat dahsyat dekat Kamiza. Kamiza akan buktikan kejap lagi. Okay? So korang semua kena percaya bila korang buat sistem 933 ni, dia akan mempercepatkan kejayaan kita dekat Forever. Sistem 933 tidak ada kena mengena dengan online marketing. Diulangi sekali lagi, sistem 933 tidak ada kena mengena dengan online marketing. Okay? Jadi kalau kita nak berjaya dekat Forever, kita kena buat 100% 933, nak tambah online marketing. Okay. Tapi kita kena utamakan sistem 933 dulu. Kalau kita utamakan online marketing, kita ketinggikan 933 ni, nanti kau beranak banyak-banyak tapi kau tak pandai nak jaga, akhirnya sia-sia sahaja. Percaya je Kak Miza. Ini Kak Miza belajar bukan daripada pengalaman orang lain. Ni pengalaman Kak Miza sendiri. Okay, jadi Kak Miza tak nak korang buat benda yang tak betul ni. Okay, bisnes kita akan bertahan selama-lamanya. Bila kita ikut 933 ni, kan dia insyaAllah dia akan kekal walaupun ada perubahan teknologi ke apa ke macam tu, sebab dia tidak ada kena mengena dengan teknologi. Bisnes kita akan bertahan selama-lamanya, maksudnya keturunan line lead kita yang ada dekat Forever ni nanti insyaAllah akan bersambung dan income kita akan jadi makin banyak. Best. Okay, dan kita mesti ikut dan percaya 100%, bukan pilih-pilih. Yang ni kena dekat aku. Yang 9 nilai ni macam tak kena dekat aku tak nak ikut. Faham tak nak cakap? Okay, mesti ikut dan percaya 100%, bukan pilih-pilih. Kan 5 sisi ni macam tak best lah, aku tak nak buat. Faham tak? Okay, kalau faham, baik, mesti ikut dan percaya 100%. Okay, apa dia nilai yang betul? Siapa boleh teka apa dia nilai yang betul? Mesti ikut dan percaya 100%. Tahniah Kak Fakia. Nilai yang betul. Apa dia nilai yang betul? Ni tadi cakap pasal nilai kan? Apa nilai yang betul? Apakah nilai-nilai yang betul semasa kita membuat bisnes Forever ni? Okay. So nilai yang betul tu adalah 9 nilai. 9 nilai, 12 rule. Yang ni bab sikap. 9 nilai, 12 rule ni bab sikap. Kena 100% follow nilai ni. Follow dan buat tau, bukan setakat ngajar je, kita sendiri kena buat. Okay, dan okay, dekat dalam chapter 3 ni ada satu subtopik Sifu buatkan perkongsian kebaikan. Okay? Are you okay? Okay kan? Alright, so untuk kita menggerakkan sistem 933 ni, kita mesti buat perkongsian. Maksudnya kita kena share kebaikan. Okay, dan kita tak boleh lari daripada kongsi kebaikan produk. Okay, tanpa kira darjat pangkat, tanpa kira bangsa agama kan. Kalau dia lalu depan mata kita, kita kena share kebaikan produk, okay, kepada semua orang. Sebab kekuatan Forever adalah dekat produk dia. Okay, semua orang mesti tahu betapa bestnya produk Forever. Okay, kalau kita nampak orang tu, lepas tu kita takut-takut nak share, kita berada dalam keadaan yang tak betul. Jadi kita kena betulkan kita punya perasaan dan kita punya strategi tu supaya kita boleh share dengan semua orang dengan berani sekali. Okay, so yang kedua, simu pesan. Jangan asingkan masa peribadi dengan masa bisnes Forever. Okay, maksudnya apa? Yang ni hal family. Contoh kalau kita pergi holiday dengan family. Okay, jangan macam hari ni aku holiday dengan family. Aku tak boleh buat business Forever. Kalau korang buat macam ni, korang tak boleh nak buat Forever dengan bersungguh-sungguh. Okay, so dia kena ada time allocation untuk business Forever sahaja. Faham tak? Okay, dan
Macam ni lah kami cakap kan, bila kita waktu kita holiday dengan family tu, bukannya 100% kita kena pergi berholiday betul-betul kan. Jadi ambil lah masa sikit 5 minit untuk update status, update dekat group WhatsApp tu kan, share link kelas, share link video YouTube kan. Macam tu senang je, bukannya sentiasa kita kena 24 jam kita kena tengok je group WhatsApp tu, tapi kita kena bagikan masa untuk buat business forever. Okay, dan jangan asingkan, faham tak? Jangan asingkan masa peribadi dengan masa business forever ni. Keluarga nombor 1, business nombor 1. Betul Kak Fakia? Okay, so dalam mindset kita ni kan, kena ubah mentaliti kita ni, bukan nak jual dan untung semata-mata, tapi kita nak apa? Kita nak orang tu dia sihat, dia gembira, dia cantik. Okay, jangan ini kan, orang ni kaya ni. Ini kalau aku shoot VIP ni kan, boleh ni. Tapi kita tak fikir pun untuk kesihatan, kecantikan dia, kegembiraan dia, ataupun orang ni yang sepatutnya kita fikir macam ni lah. Orang ni very very potential ni. Kan, tengok muka dia macam ada jerawat je, Allah kesiannya. Ni mesti ada isu sembelit ni. Tak buang dengan lancar. Ni kalau aku tolong dia kan, dia join forever. Lepas tu pembuangan dia lancar kan, dia happy, muka dia cantik, dia confident. Lepas tu dia boleh dapat duit yang banyak. Lepas tu dia boleh bayar zakat banyak-banyak. Dia boleh gembirakan mak ayah dia. Macam itulah niat yang baik. Kan, bukannya macam nanti kalau dia join forever, dia ni jerawat, nanti dia baik, lepas tu nanti dia akan share dengan semua orang, lepas tu nanti dia banyak sale, aku banyak sale, aku kaya. Macam tu. yang pasal kita tu kena letak nombor 2 lah macam tu, okay. Lepas tu kita kena jujur dalam berkata-kata. Okay, setiap explanation kita kena jujur. Kan, contoh macam mana nak menguji, macam mana kejujuran tu boleh diuji. Okay, sekarang ni kita ada aloe vera gel saja. Tiba-tiba ada orang dialisis datang dekat kita. Saya nak cepatlah produk ni. Kan, sebab saya dengar boleh baik kalau makan ni. Lepas tu kita dah tahu dah untuk orang dialisis tak boleh bagi ABG. Kan? Tapi kita pergi belasah je bagi ABG sebab apa? Sebab kita ada ABG je, nektar tak ada. Ini tak jujur. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham? Kami cakap ni, bukan untung duit semata-mata. Esok kalau dia demam, kan, dia cari kau juga nanti. Okay, jadi sila jujur sila jujur lah. Kan, alamak, minta maaf lah bang. Minggu ni ramai pula lah orang dialisis cari saya. Dia sepatutnya kalau nak untuk yang dialisis ni bang, kita kena bagi dia nektar. Tapi saya ada aloe vera je ni. Tak boleh bang aloe vera ni, sebab kalau kita bagi nanti dia boleh membahayakan keselamatan, sebab dalam aloe vera ni potasium level dia tinggi sikit. Jadi abang yang dialisis ni potasium level dia tinggi, jadi takut membahayakan kesihatan abang. Jadi boleh tak abang sabar sikit, saya pergi cari yang sepatutnya nektar ni, nanti saya bagi kat abang. Gitu. Boleh tak? Itu contoh kejujuran. Satu lagi satu lagi contoh ketidakjujuran. Kan, tiba-tiba dia buat online marketing kan, dekat YouTube dia tu dah dapat view yang tinggi. Jadi ada orang PM dia, boleh tak tolong ajarkan saya macam mana nak consume. Macam tu. Awak dah beli ke produk? Saya dah beli dah produk. Lepas tu awak beli dekat mana? Upline saya beli dengan upline saya. Oh ya ke? Upline dia pula AUC. Kan, saya sama-sama AUC ni. Oh, kita ada dalam grup. Jadi tanya macam mana nak consume. Lepas tu kita cakap, apalah upline tak ajar consume. Tukarlah responser je duduk bawah saya. Ni tak jujur. Okay, so jadi kena jujur dalam apa-apa keadaan pun. Okay, it's okay untuk kita tak dapat closing, tapi Allah sedang tengok kita. Okay, bila Allah tengok kita, bila kita jujur, insya-Allah Allah akan bagi rezeki yang sangat-sangat best, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat ajaib. Okay? Alright. Okay, buat demo. Sediakan marketing tools. Siapa-siapa yang buat demo, siapa-siapa yang pandai buat demo dan berani buat demo, okay, dia ibarat usaha sikit, hasil dapat berkali ganda, banyaknya. Okay, bila kita buat demo depan-depan, orang tu dia akan ingat sampai bila-bila. Dia lain kalau kita bagi video. Bagi video, recording tak sama kalau kita buat depan-depan. Bila kita buat depan-depan, kita nampak mata dia memang tengok demo kita, dia akan ingat sampai bila-bila. Mungkin hari tu dia tak beli, tapi mungkin setahun, 2 tahun lagi dia akan beli. Okay? Boleh faham?
Are you okay? Okay. Are you okay? Betul. Buat depan-depan. Memang customer teruja. Yes. Okay. Alright Apa lagi yang ada ni? Memenangi hati pelanggan. Okay, selepas kita share, selepas kita berkongsi kebaikan produk dekat kita punya prospek, okay, jadi kita nak kena belajar macam mana kita nak memenangi hati pelanggan tu, prospek tu supaya dia beli. Okay, ada dua kaedah untuk memenangi hati pelanggan. Yang pertama, kita bagi dia jadi pengguna produk. Yang kedua, jadi ahli. Ada orang dia tak suka untuk rekrut ahli. Sebab apa? Sebab bila ahli dia dapat 25% keuntungan. Tapi kalau tak ahli dia dapat 30% ataupun 35%. Jadi ada tak? Ada ke siapa-siapa yang dulu dia perangai macam ni? Dulu saya tak suka close ahli. Saya suka jual retail je. Rugi tau kalau jual retail. Sangat rugi jual retail. Kak Miza sedaya upaya akan menolak perbuatan menjual retail. Kak Miza memang akan close ahli. Dia beli sikit pun tak apa. Yang paling penting close ahli. Sebab apa? Sebab bila kita close dia sebagai ahli, sebagai downline kita, maksudnya dia akan kekal jadi downline kita sampai bila-bila insyaAllah. Okay? Dan jadi ahli. Yes Kak Azhar. Jadi ahli lebih senang nak upsell. Ada downline VIP yang perangai macam ni. Okay, dia macam ni tau. Bila ada VIP kita, downline kita yang perangai dia macam ini, yang tak suka daftarkan ahli ni, kan kau doa-doa je lah dia kena sebiji kan. Besok bila dia contact dia punya customer kan, bila dia contact dia punya customer, jadi customer dia dah daftar dengan orang lain. Rupa-rupanya kau sembunyikan, kau tak jujur Rupa-rupanya ada diskaun 30%. Kau tak bagi tahu aku pun. Punyalah banyak beribu-ribu aku beli. Kan kau tak daftarkan aku ahli. Sekarang aku dah dapat 30%. Jadi aku beli je dengan diskaun yang murah. Kak Fakiah cakap dengan dia macam tu. Okay, tak jujur tau. Tak jujur macam ni. Okay. Macam mana nak memenangi hati pelanggan? Kita kena bagi ilmu tentang kecantikan dan kesihatan. Lebih mudah closing. Janganlah asyik cakap aloe vera ni bagus. Sebab apa? Sebab aku pakai. Tengok ni aku dah sihat. Okay, so kita kena bagi ilmu kecantikan. Contohnya, okay, sebenarnya kalau kita nak jaga kecantikan, muka kita nak cantik, okay, kita kena jaga dari segi dalaman. Sebenarnya 80% kecantikan kita ni, dia punya contribution 80% daripada pemakanan, 20% daripada cuci-cuci tu. Okay, jadi kalau macam kita cuci-cuci je tapi dalaman kita tak bagus, kita tak sihat, again, jerawat memang akan tetap tumbuh. So macam mana kita nak cantik? Makanan kena jaga. Kan, jadi macam mana kita nak jaga makanan dalam keadaan kita yang sibuk macam ni kan? Jadi kita tak boleh nak jaga makanan kita sebenarnya. So sebab tu kita kena ambil suplemen. Macam gitu kan? Jadi kita kena bagi ilmu kecantikan dan kesihatan. Itu tadi contoh untuk ilmu kecantikan. So macam ni kita nak bagi contoh ilmu kesihatan. Ini namanya soft sell. Jangan kau asyik nak hard sell je. Okay? Sebenarnya kita ni kalau kita makan dengan betul, kita tak payah nak makan suplemen pun okey. Kan, jaga lifestyle. Contohnya kita makan suku-suku separuh. Kan, makan ikut timing, kira kalori. Kan, satu hari kita kena minum air ikut kita punya berat. Kalau 50 kilo bagikan 25, jadi 2 liter kita kena minum. Jangan terlebih, jangan terkurang. Macam tu. Bila kita minum air yang cukup, berat badan kita boleh diturunkan. Sebab tu, kita tak payah berlapar nasi pun, kita boleh turunkan berat badan kita. Tapi dalam keadaan kita yang busy yang amat ni kan, satu hari 24 jam kita kerja, macam mana kita nak jaga makanan kita semua ni kan? Sebab tu kita kena ambil suplemen. Gitu. Okay? Janganlah asyik nak hard sell je. Okay? Boleh faham tak? Boleh faham kan? Okay, so kena gunakan formula 3721. Siapa yang guna formula ni dia selamat. 3 hari kontak. Lepas dia beli, 3 hari tu kontak. Kau dah pakai ke belum? Kalau dia belum pakai, sudah pakai. 7 hari selepas dia pakai. Macam mana? Kau masih pakai lagi ke? Aku dah tak pakai dah sebab aku demam. Kan kita cek tindak balas. Hari ke-21, kita nak cek, kita nak suruh dia repeat sale. Okay? So siapa yang guna formula 3721 hari, dia ada form untuk follow up dia punya user. Okay, form nak pakai form apa ni? 3721 hari ni, nak pakai form apa ni? Ni, formula 3721 hari ni, kita nak pakai form apa ni untuk kita make sure that kita memang akan follow up dia on time. Pakai apa ni? Nak pakai form apa ni? Korang ada tak form tu? Form service customer.
Ke tak tahu nak pakai form apa? Ya, pasal senyap ni malaikat lalu ke apa? Tak tahu. Ada guna jadual kerja FBO tak? Dalam jadual kerja FBO tu kan ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu kan ada nama-nama tu kat situ lah. Berapa banyak form kau nak guna? Kan? Aduh, kan? Jadi sebenarnya kalau korang guna jadual kerja FBO tu dengan maksimum, dengan optimum kan, sebenarnya korang dah boleh 5 sisi dengan gembira dah. Okay, ini dah hujung bulan dah ni. Pastikan 1 hari bulan 12 nanti korang dah print out siap-siap korang punya jadual kerja FBO tu. Okay, dan bertindak ikut jadual kerja FBO. Semua dalam jadual kerja FBO. Okay, sentiasa cari masa untuk tambah ilmu produk dan bisnes seperti Simu dan Sifu. Sifu, dia orang tu walaupun dah kaya raya, jutawan, banyak duit, banyak properties, harta terkumpul 30 juta. Korang harta terkumpul korang berapa juta? Kalau Kak Miza ngajar dia ambil nota, kau tahu tak? Dia tulis, kau tahu tak? Jutawan, tahu tak? Kan jutawan 30-40 juta harta dia. Kau belum ada kan? Jadi kau buat apa? Jadi kita kena contohilah jutawan belajar. Aduh, Kak Miza dengan Cikgu Ayu satu. Dia pergi rumah dia kan, dia bersungguh-sungguh nak belajar. Kan? Macam mana cakap Simu ni dia bukan pasal Sifu and Simu sahaja tau. Kita sebagai seorang leader, kita jangan terus cakap apa yang downline kita cakap tu tak betul, apa idea dia tak betul tau. Kita tengok dulu, kaji dulu. Kalau memang benda tu, idea tu memang betul-betul tak betul, yang tak ada dekat dalam sistem, kita tak boleh implement, kita cakap baik-baik lah, yang ni belum boleh lagi nak implement. Tapi kalau idea tu memang betul-betul bernas, berkesan dan akan bagi impact yang boom, kan, janganlah sebab idea tu bukan daripada kita menindakkan pula, tak boleh. Okay, ini satu sikap yang sangat-sangat terpuji, yang sangat-sangat baik lah yang ada kat Sifu dan Simu, yang kita kena contohi. Okay, so sentiasa cari ilmu untuk ilmu produk, ilmu bisnes. Okay, alright. Cabaran Rexmon kepada Sifu and Simu. Rexmon, yang ni best, cerita ni best. Kak Miza tak sure korang tahu ke tak cerita ni, tapi Kak Miza dapat tahu cerita ni live daripada Sifu and Simu sendiri. Okay, kalau korang baca sekali lalu je teks ni, korang mungkin tak faham. Tapi Kak Miza faham lebih sikit sebab Sifu cerita apa yang terjadi. Okay, sebenarnya dekat tahun 2000 berapa kami tak ingat. Okay, tapi tahun masa tu Sifu and Simu dah buat forever tau. And Sifu and Simu masa tu masih part time lagi. HQ Malaysia dia ada buat satu fight lah, satu competition lah. Peringkat Malaysia punya tau. Okay, peringkat Malaysia punya. Dan hadiah dia adalah dinner bersama founder forever, which is Rexmon. Dengar sini baik-baik sebab lepas ni Kak Miza akan tanya soalan kat korang. Okay. Kalau korang lah kan, ada dua pilihan. Satu, korang akan dapat hadiah RM1,000. Okay, cash RM1,000. Okay, yang kedua, korang akan dapat dinner dengan seseorang lah, dengan jutawan. Okay, korang nak pilih mana? Korang nak pilih duit ke? Korang nak pilih dinner? Jangan tiba-tiba pula semua pilih dinner. Ikut hati. Korang nak pilih duit ke? Nak pilih dinner? Dinner dengan jutawan. Ini RM1,000. Lepas tu dinner dengan Kak Miza lah. Kak Miza kan jutawan. Kak Miza je ke? Tak nak lah Kak Miza. Dinner dan duit. Tak, soalan dia pilih satu, bukan dua-dua. Kan? Kena faham soalan. Jawab ikut soalan. Jangan jawab ikut hati dan perasaan. Kan? Okay? So nak duit ke nak dinner? Okay. Kak Miza nak share dekat korang cerita ni tahun 2000 something macam tu. Okay. So ada satu pertandingan, competition dekat HQ peringkat Malaysia. Hadiah dia adalah dinner dengan Rexmon.
Okay, dan satu Malaysia ada beberapa orang yang layak, termasuklah Sifu and Simu. Okay, so semasa dinner tu nak dibuat, Rexmond dia tak boleh nak pergi ke Malaysia. Dia hanya boleh sampai dekat Singapura sahaja. Jadi HQ buat pilihan, bagi pilihan. Sama ada nak produk voucher 1,000 tak silap kat masa tu, ataupun korang nak dinner. Korang boleh pilih lah macam tu kan. Tapi dalam banyak-banyak pemenang tu, ini ajaib ni kena tiru kau. Dalam banyak-banyak pemenang tu, okay, hanya Sifu and Simu insist nak jumpa Rexmond. Kenapa dia orang tak nak jumpa tau? Dia orang rasa macam leceh lah, nanti nak kena beli flight tiket, nak kena sewa hotel dah berapa ribu dah nanti kan. Macam tak balik modal tau, nak pergi daripada KL, dari Kuantan nak pergi stay 1 malam saja semata-mata nak pergi jumpa Rexmond. Rasa macam tak berbaloi kan? Jadi okay, ini gambar yang itulah kalau korang boleh tengok lah dekat muka surat berapa ni. Muka surat 69. Nampak ni? Muka Simu dengan Sifu, Sifu handsome lah, muka Simu macam tak siap lagi. Sekarang lagi cantik kan? Okay, so alhamdulillah Sifu and Simu dia pilih untuk dinner. Okay, dan masa dinner tu dia tak dinner sangat pun. Dia tanya belajar. So apa jadi kat Sifu and Simu hari ni? Korang tahu ke cerita ni? Siapa yang tahu cerita ni? Ada siapa-siapa tahu cerita ni? Baru tahu? Tak tahu kan? Okay, jadi dekat situlah membezakan mindset seorang leader dengan seorang follower. Okay? Ada banyaklah dinner kan, ada banyaklah pesanan yang pesan yang Dr. Rex bagi dekat Sifu and Simu kan. So antara satu yang Dr. Rex bagi tahu dekat Sifu and Simu adalah Dr. Rex dia cabar Sifu Simu untuk buat 1,000 cc sebulan dan dia akan buat center dekat Kuantan. Dia cabar Sifu Simu buat 1,000 cc sebulan. Sifu nanti dia akan buatkan center dekat Kuantan. Nampak tak? Okay, dan masa Sifu and Simu dengar cabaran daripada Rex tu, masa tu dia sisi dia sikit-sikit je. Kan? Sifu and Simu cakap apa tau? Bila Rex cakap je, cabar kita macam Sifu Simu macam tu. Sifu Simu cakap, okay? Lepas tu Sifu Simu fikir, macam mana kita nak capai? Kita tak tahu pun. Apa dia punya value dekat situ? Leader kita cabar kita. Buat 5 cc. Boleh ke tak boleh Boleh ke tak boleh Ataupun buat 5 cc. Okay, aku buat sekarang. Korang dapat belajar tak sesuatu? Seorang fighter kan, dia akan terima apa je cabaran yang leader dia bagi. Tapi kita buat apa? Kita buat apa? Apa yang kita buat selepas leader cakap, okay, buat 5 cc. Apa kau cakap dengan leader kau? Dah buat 5 cc dah ni. Okay, now fight 25 cc. Apa kau cakap dengan leader kau? Dah dapat 25 cc ni. Kan? Oh, Tania dah dapat 25 cc. Okay, sekarang ni misi untuk 50 cc. Apa kau cakap dengan plan kau? Oh, dah 50 cc. Tania. Kan? 100 cc pula. Apa yang kau cakap kat leader kau? Jadi sekarang ni Kak Miza nak tunjukkan nilai-nilai yang perlu kita contohi daripada seorang yang betul-betul dah ada result. Dia tak tahu pun sebenarnya. Kau ingat Kak Miza tahu nak buat apa, tapi kita punya upline dah cabar kita, rasa kita boleh, bismillahirrahmanirrahim Allah lah. Okay, boleh, saya boleh buat. Kenapa Sifu dengan Simu cakap boleh buat? Okay, kita take the challenge. Kenapa? Sebab dia belajar daripada top leader, dia belajar dengan Rexmond. Kalau dia tak faham, dia tanyalah balik Rexmond. I gini, macam mana I nak buat?
Macam juga korang. 5C buat. Okey. Kan? Jadi okey, baik, saya terima cabaran ni. Saya akan buat 5C. Okey, Kak Miza macam mana nak buat? Kak Miza cakap, okey, macam mana nak buat? Yang pertama, kau baru jadi VIP, tengok 5 video. Kau baru nak comeback, tengok 5 video, fokus. Kan? Jadi kau buat tak? Kalau buat, alhamdulillah. Dekat dalam 5 video tu ada langkah-langkah yang nak kena buat. Adakah kau tengok je, kau tali nota apa yang nak buat ataupun kau membiarkan je? Macam boleh ke? Nampak tak? Korang sendiri ada pengalaman kan macam mana korang menjawab, korang punya upline, bila upline korang suruh buat 5 sesi kan? Jadi ada pengalaman masing-masing kan? Jadi tanya di sini, betul tak aku buat macam ni? Sebab tu belum berjaya-berjaya lagi kat Forever. Faham tak? 5 sesi adalah satu kunci untuk berjaya dekat Forever. Kalau 5 sesi pun kita tak boleh buat, macam mana kita nak berjaya dekat Forever? Nampak tu dah ketawa dah. Sebab itulah AS dekat setahun. Suka menjawab. Kak Miza join Forever. Bila Kak Ju, masa tu Kak Ju yang ajar Kak Miza. Kak cakap 5 sesi Miza. Okey, Kak Miza tak buat 5 sesi. Kak Miza buat 10 sesi, 9 sesi. Okey Miza. Kan, next. Kak Miza, okey je. Kita tak perlu tahu. Waktu tu bila ada orang cabar kita, kau tak payah nak fikir masa tu. Macam ni aku boleh ke tak boleh? Tak payah. Bila upline dah bagi cabaran dekat kau, dia tahulah nak ngajar kau. Kan? Jadi kita okey. Berapa? Okey. Kan, kalau upline suruh fight 10 sisi, fightlah 10 sisi. Janganlah degil sangat. Saya nak fight berapa? Saya nak fight 1000 sisi. Okay? So, kita dah ada sistem. Dan sistem kita terbukti melahirkan jutawan. Ikut. Jangan pergi buat sistem sendiri. Kak Miza, saya tak buat sistem sendiri tapi saya nak cuba yang ni. Itu kau buat sistem sendirilah. Kalau ikut sistem, maksudnya kau ikut je 100% Kak Miza cakap ni. Kan? Orang yang tak ikut 100% apa Kak Miza cakap, dia lambat nak 5 sisi. Tengok Noni, tengok Ujang. Ikut dia. Cepat tak 5 sisi? Cepat. Kak Amy, cepat. Kak Lila, cepat. Faham tak? Astaghfirullahaladzim, insap aku hari ni. Nasib baik aku masuk kelas. Benda simple. Tapi tak perasan, tak buat kan. Benda simple yang lari tu, kat sini dia punya penanda aras. Kau lari sikit je, kau dah ke laut sana tau. Jaga-jaga. Okay? Semua orang okey ke? Adakah semua orang dalam keadaan yang gembira sekarang ni? Ataupun semuanya sedang menangis? Okey. Mana tadi? Okey, hadiah yang paling berharga adalah ilmu direct daripada seorang jutawan yang humble. Jutawan ni pula dia ada yang humble, ada yang belagak. Ada yang belum jutawan lagi dah belagak. Macam-macam orang ni kan. Kalau belum jutawan dah belagak, besok kau jutawan macam mana? Aduh, yai. Okey ini bukan stepik ni, bertepik-tepik ni. Aku rasa aku dah bagi bertepik-tepik ni. Padam ke korang? Habislah tak boleh tidur. Penat tapi tak boleh tidur. Tengiang-ngiang ni. Okey? Dengar sini baik-baik, percaya cakap Kak Miza, hadiah yang paling berharga adalah ilmu direct daripada seorang jutawan. Ilmu direct daripada seorang jutawan. Kalau jumpa jutawan yang terbukti memang jutawan, kau jangan belah selagi dia tak belah. Ambil sebanyak-banyak ilmu. Tak kisahlah jutawan Forever ke, jutawan apa ke. Okay? Dengar cakap Kak Miza ni. Percaya je. Leader mesti pandai beri masa kepada eagle. Ni. Leader mesti pandai beri masa kepada eagle. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni, masa kita 24 jam. Kan? Kalau kita salah bagi masa, kita salah fokus, nanti orang yang kita ajar tu tak menjadi-jadi. Kan? Jadi kita kena pandai. Seorang leader kena pandai. Kena jadi mata eagle, mata helang. Mana satu nak tangkap, nak jadikan dia. Kalau kita groom orang yang memang, dia memang attitude tak cantik. Kan? Asyik nak bagi alasan je kan. Nanti kita sekali down. Okay? Daripada kita groom orang yang beralasan sahaja, yang penakut, yang amat dah bagi banyak Panadol, penakut pun dia masih penakut lagi. Kan nanti kau pula yang down. Okay? Rekrut baru. Dan tak perlu beritahu orang lain kita ikhlas. Sifu Simu dia tak cakap pun aku ikhlas nak bagi kat kau. Tapi daripada
daripada keikhlasan kita tu boleh dirasakan oleh orang lain. Kalau kita betul-betul kau tak payah cakap aku ni ikhlas nak bagi kat kau. Kau tak nampak ke aku ikhlas? Tak payah. Okey, kita bagi, nanti orang yang menerima tu sendiri dia akan terasa betapa ikhlasnya kita memberi. Kenapa ikhlas ni penting? Sebab kalau downline kita tak rasa kita ni ikhlas memberi, dia tak happy lah. Kan macam tu. Okey. Dan ini yang paling penting. Terima sahaja cabaran dari seorang leader, jalan pasti terbentang luas. Okey? Kau hafal ni, terima cabaran dari leader. Jalan pasti terbentang luas. Kau type sekarang. Kak Miza nak kau hafal. Daripada penghafalan ni insya-Allah kau akan yakin nanti. Terima cabaran dari leader. Terima sahaja cabaran dari leader, jalan pasti terbentang luas. Cepat naik. Terima sahaja cabaran dari leader, jalannya pasti terbentang luas. Terima sahaja cabaran dari seorang leader, jalan pasti terbentang luas. Terima sahaja cabaran daripada leader, jalan pasti terbentang luas. Faham tak? Yakin tak? Lepas ni kau jangan lagi fikir-fikir, boleh ke? Tak boleh ke? Takutnya matilah aku. Dan okay? Alhamdulillah. Okay, BO International Group. Okay. Sebenarnya Sifu join Forever tahun 96. Okay. Tahun 96 Sifu join Forever. Tapi sistem 933 ni siap sepenuhnya pada tahun 2008 dan Kak Miza diberitahu oleh Sifu dan Simo dalam masa 5 tahun sistem ini disiapkan, ramai FBO mati. Sebab Sifu try and adjust. Tak bolehlah buat sistem macam ni. Okey, ubah. Selama 5 tahun Simu buat sistem 933 ni. Kalau kau nak buat sistem kau sendiri, berapa tahun lagi kau nak berjaya kat Forever ni? Sebab tu tak payah nak buat sistem sendiri dulu. Ikut je. Bila dah berjaya, ladang Forever dilanda ujian tahun 70 lebih. Tahun 70-an tau. 78, 79 macam tu. Laki, tak ada kena-mengena ni. Dengan sistem 933 ni. Terima saja sabaran. Okey. Mas Linda Waspan. Ni jiran juga ni. Ni satu direct blok 3 semua CBM ni. Okey. Dia awal-awal Forever ditubuhkan. Ladang aloe vera dekat Dallas tu musnah. Jadi sebab tu Dr. Rex pergi beli tanah dekat Dominican Republic. Macam tu. Okey. So Forever pula. Sistem 933 siap lengkap pada tahun 2008. Okey, 5 tahun Sifu ambil masa untuk buat sistem ni. Okey, jadi kau tak payah nak buat sistem sendiri. Kau penat nanti. Tapi kalau sanggup nak penat, nak tunggu 5-6 tahun baru berjaya, silakan. Kak Miza tak sanggup. Okey? Mesti ada sistem. Okey, kenapa Sifu buat sistem 933? Okey, sebab nak bagi cepat supaya ilmu dan pendidikan dapat disampaikan kepada semua FBO dengan teratur. Kalau sistem ni tak ada, kan, tak ada rule, tak tahu sikap yang betul, tak tahu apa yang nak kena belajar, apa yang nak kena buat, bila jumpa prospek nak buat apa, kan? Bila dah dapat prospek dah close nak buat apa? Kalau sistem ni tak ada, dia ibarat kita pandai beranak tapi tak pandai jaga anak. Kan? Punyalah banyak downline dia tapi tak reti nak buat development, tak jadi juga business Forever dia. Okay? Dan kenapa kita nak buat betul-betul sistem 933 ni? Supaya business kita ni boleh diwariskan kepada sistem kita. Kepada generasi kita. Kalau dekat dalam sistem 933 ni, dia berkaitan, dia pergi masukkan pasal technical, teknologi, sistem tu kena perbaharui setiap masa. That's why sistem 933 ni dia tidak ada kena-mengena dengan online marketing, dia tidak ada kena-mengena dengan teknologi. Sebab tu dia kekal. InsyaAllah dia boleh pakai selama-lamanya. Okay, jadi bila sistem ni dah lengkap, kau bayangkan kalau kau tak ada pun, downline kau boleh belajar sistem ni sendiri. Gitu. Faham tak? Okay. Sistem 933 ni dari biasa menjadi luar biasa. Ini result Sifu. Okey, apa dia sistem 933 tu? Sistem jutawan DOI 9333. 9 ni dalam bahasa Cina maksudnya selama-lamanya. 9 dalam bahasa Cina maksudnya selama-lamanya. Kenapa tak ada ni? Oh, salah tekan. Selama-lamanya. Nampak ni?
Dalam bahasa Cina, 9 ni maksudnya selama-lamanya. Kalau 4 tu apa? 4 tu mati. Jadi sebab tu tak ada 4. 9 maksudnya selama-lamanya. Forever. 3 ni hidup. Okay. Jadi 3, 3, 3. Hidup. Jadi 9, 3, 3, 3. Hidup selama-lamanya. Okay. Dalam 9 ni adalah 9 nilai. 3 misi. Kita nak sihat, health, wealth, freedom. 3 visi, kita nak jadi yang terbaik. The power of forever is the power of love. Sharing is caring. Dan 3 yang terakhir ni plan, 3 plan. Plan benih, plan hutan, plan pokok tuah. Aduh, hutam pula. Okay, BOI, Business Owner International. Okay. Itu ilustrasi untuk planner 2022. Yes, ini ada konten dalam planner. Okay, next. Korang tengok kat sini ni. Dengan sistem ini, organisasi Sifu berjaya meningkat 400%. Sifu naik 400%. Kau tengok Kak Miza naik berapa peratus. Okay, so nilai, 9 nilai 12 rule. Okay, ingat tadi bab ketiga, sistem ni dia akan berkesan kalau kita ikut nilai. Apa dia kata? Nilai yang betul, sistem yang berkesan. Jadi kita nak belajar apa nilai dia. Okey, nilai yang pertama ni yakin dan setia, disiplin dan sabar, semangat tak boleh kalah. Okey, apa rule dia? Rule 1 sampai 3. Jangan putus asa, jangan bersendirian, jangan fikir negatif. Untuk AS, nampak ni? Untuk AS hampai manager, korang kena menguasai 3 nilai pertama, 3 rule yang pertama ni. Kau baru tahu hari ni buku Sifu ni best. Sebab tu kami cakap buku ni akan jadi silibus wajib, buku wajib yang korang kena baca. Semua AUC kena wajib baca buku ni. Okey, untuk manager nak jadi CBM, manager to CBM kena mahir nilai 1 2 3, rule 1 2 3 plus 4 5 6. Sistem yang mudah diduplikasi. Ini untuk orang-orang yang tak nak ikut sistem Sifu, nak pergi buat sistem sendiri. Aku dah ajar, nak juga buat sistem sendiri. Kami nak bagi tahu. Kalau korang pergi ajar benda yang susah nak diduplikat, orang nak tiru, networking business ni tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi duplikasi. Sebab tu ajar senang-senang je, 5 langkah. Kalau awal-awal join Forever, kau nak pergi ajar dia FBX, naya Pak Karim. Nak faham FBX tu kena ambil masa setahun. Habis tu kau nak suruh dia setahun baru nak buat 5 sesi. Tapi kalau dia join kita, sebelum dia join Forever, memang dia dah pandai FBX, Google Marketing semua tu, tak apalah dia guna. Tapi kalau dia join Forever, tak pandai apa-apa, nak buat FB page pun tak pandai, kau nak ajar dia FBX naya. Okay, so yang ni untuk manager nak jadi CBM. Satu persatu. Jangan kau terus lompat je. Kak Miza, saya nak jadi manager. Tak boleh. Dia kena satu persatu. Sebab kau akan menghadap orang-orang yang daripada AS nak ke manager. Satu persatu. Okay. Untuk CBM kepada PCM pula. Okay. Kena ada nilai 7, 8, 9. Pembangunan pemimpin ke arah matlamat yang lebih tinggi. Budaya fikir. Okay, rekod untuk dipecahkan. Pewarisan legacy. Yang ni Kak Miza akan ajarkan dekat CBM nanti insyaAllah. Okay. So rule dia, rule nombor 9 sampai dah rule nombor 12. Jadi inilah nilai dan rules yang korang nak kena buat dan praktikkan. Okay, dan ikhlas hati untuk buat. Betul-betul 100% buat. Okay. Dan Kak Miza nak bagi tahu korang. Dekat rule nombor 3 ni biasanya korang kantul. Ramai orang kantul dekat rule nombor 3 ni. Dia ajar downline dia, jangan fikir negatif. Kejap lagi dia yang fikir negatif. Ini upline aku ni gini lah. Kan, tak boleh. Apa pun yang berlaku, kau tak boleh fikir negatif. Ni downline aku ni, dia jadi macam ni sebab padahal downline dia tu tak cakap apa-apa pun. Downline tak cakap apa-apa pun. Downline dia senyap, tak cakap apa-apa. Lepas tu dia cakap, ini mesti sebab gini. Ini sebab mesti gitu. Tak boleh. Tak boleh ada perasaan pemikiran negatif langsung. Contoh lagi, prospek ni senyap je. Ini mesti tak nak beli ni. Entah ini sideline aku ni nak ni je, nak tahu je macam aku cara aku nak jawab PM. Padahal mak dia meninggal. Nampak tak? Kau dah salah dah. Lepas tu kau pergi marah-marah.
Lepas tu orang tu memang tak jawab lah. Aku ajar betul lah seller ni. Mak aku meninggal, dia kata aku, dia maki-maki aku. Okay. Bersangka baik. Ini sangat-sangat penting. Kan. Bila korang masih pada tahap AS ke manager, biasanya korang akan bersangka-sangka dekat korang punya prospek. Tapi bila dah manager ke atas, dah ada downline, korang akan bersangka-sangka dekat downline korang tu. Tak payah, kau fikir positif je. Ini mesti dia buat kerja ni. Senyap je. Ini mesti dia tengah buat GEP, dia tengah buat demo ni. Jadi, bila kita fikir yang baik-baik, kan? So, bila kita nak follow up dengan downline kita, Assalamualaikum, Kak. Ui, busynya. Akak tengah buat demo Ini mesti tengah marathon demo GEP ni. Kan? Jadi, kita cakap pun baik-baik. Barulah downline kita tu sedap hati sikit. Ya Allah, apa yang aku tahu? Faham tak? Kau boleh faham tak ni? Faham tak faham ni? Okay, benda ni kena dilatih. Kalau kita dah start berfikir tak baik, astagfirullahalazim, ya Allah setan. Kan? Benda ni normal. Setan tu dia memang suka nak kacau kepala otak kita ni kan. Tengah-tengah menyangkung tu kan. Datang lah dia. Sebab dekat tempat menyangkung tu banyak sangat setan kan. Time tu datang lah. Benda ni tak baik je. Tengah latih ni. Kena berlatih tau. Kena berlatih membetulkan, mempositifkan kepala otak kita ni. Okay. Sistem jutawan BUI 9333. Yang ni Kak Miza suka. Kan dekat dalam buku Sifu buat self funnel. Okay. CBM sekalian sila beri perhatian. Okay. Self funnel yang paling banyak sekali. Manusia yang paling banyak sekali dekat bahagian plan benih ni. Ramai orang dia stuck dekat sini daripada AS kepada manager. Nampak tak ni? Plan benih. Nak membenihkan. Okay, kenapa plan benih ni banyak kerja nak buat? Sebab benih ni kalau dia tak jaga betul-betul, dia akan rosak mati sekejap je. Faham? Biji benih tu kalau salah baja, kan? Kalau salah petik, kalau salah sikit je, kalau salah tanah dia pun, benih ni dia akan mati. That's why masa kita dekat plan benih, dekat AS dengan sampai ke manager ni, kita punya gerak kerja dia banyak sangat-sangat. That's why Noni tadi tu, awal-awal dia give up. Buat tak jadi. Sebab apa? Sebab tak ikut sistem. Kan? Jadi, masa plan benih ni, okay, nak kena jaga betul-betul. Nanti bila sampai dekat plan hutan, senang je nak jaga. Yes, benih kena jaga betul-betul. Okay, bila sampai plan hutan, plan pokok tuah ni senang sangat-sangat. Okay? Are you okay? Okay. Okey ke tak okey ni? Oi. Masya Allah. Okey bosku. Bila aku jadi Najib bosku pula. Okey. Masya Allah. Menggabungkan nilai dan langkah-langkah terperinci supaya semua FBO dapat ikut perancangan dan peraturan yang ditetapkan mengikut konsep dan sikap yang betul. Okey? Alhamdulillah. Okay, Kak Miza nak buktikan dekat korang semua sekali. Kak Miza pun satu ketika dulu tak ikut sistem. Ini bukti. Kan, tapi Kak Miza tak ikut sistem, sisi aku banyaklah juga. Kau bayangkan daripada bulan 6 sampai bulan 12, Kak Miza kerjakan berjaya dapat 855 sisi. Yang ni tak ikut sistem. Tak ikut sistem 100%. Aku tak tahu kewujudan 933 sistem tu. Waktu ni, tahun pertama Kak Miza ni. Ni silap Kak Miza. Jadi kalau korang nak buat kesilapan yang sama, Kak Miza akan tegur. Kan kau nak marah ke apa ke, nasib lah. Memang aku akan tegur sebab aku dah buat dah benda ni. Dulu aku silap ni. Jadi Kak Miza harap korang faham. Kenapa Kak Miza bersungguh-sungguh mengajar korang, memaksa korang ikut sistem 933 ni. Bukannya aku tak asop sangat dekat Cina sepet tu. Siapa? Itulah Sifu dengan Simu. Bukan Kak Miza tak asuk sangat dengan Datuk Desmond dengan Simu. Tidak. Okay. Pasal sistem. And one day kalau Simu pasal dengan kita orang, one day kalau Simu dengan Simu tak ikut sistem, korang boleh tinggalkan Sifu. Ikut sistem. Sebab Sifu tahu manusia dia berubah-ubah. Jadi ikut sistem. Okay. Cobaan nilai 4 kan? Nilai 4. Cobaan apa ni? Nilai 4. Nilai 4. Kenapa tanyakan kan ni? Nilai keempat boleh yang bersangka baik tu rule nombor 3. Kena hafal Cubaan yang bagus ni. Bersangka baik tu rule nombor 3.
Rule nombor 3, jangan berfikir negatif, jangan beremosi, berfikir positif, lihat kepada apa yang kita ada. Rule nombor 3, nilai dengan rule lain Okey, siapa yang bising ni? Okey, nampak tahun pertama ni, co-host tolong mute-kan siapa yang bising tu. Nilai pertama tadi ni, okey, nilai pertama, tahun pertama Kak Miza berjaya close 855 cc. Okey. Dan tahun pertama Kak Miza ni nampak tak merah-merah ni. Okey, Kak Miza dengan AUC tak ada seorang pun yang complete Eagle Manager, Global Rally, CBM, tak ada. Okey. Tengok pula tahun kedua, okey, Kak Miza double Kak Miza punya efforts. 2016, okey, setahun Kak Miza complete Eagle Manager, Kak Miza complete Global Rally, tapi Kak Miza tak complete CBM, tak dapat check. Downline Kak Miza seorang pun tak rasa. Tapi Kak Miza berjaya buat 2265 cc. Banyak ni, sikit lagi nak 2,500. Tahun ketiga Kak Miza. Okey, makin turun. Nampak tak? Bila kita tak ikut sistem, downline kita tak ikut sistem, jadi cc kita turun. Ini impact dia kalau kau tak ikut sistem. Dalam kau tak ikut sistem, downline kau pun tak ikut sistem. Jadi dia punya penurunan dia sangat-sangat dahsyat. Dan tahun ketiga ni Kak Miza complete CBM, yang lain semua aku tak complete. Okey. Apa yang terjadi pada tahun yang pertama sampai ketiga ni? Kak Miza paksa semua downline Kak Miza untuk buat online marketing. Masuk-masuk aku ajar buat page. Aku ajar dia buat FBX. Konon-kononnya kan Kak Miza nak buat apa tahu? Kak Miza nak buat aku nak jadi FBO nombor 1 dekat Malaysia ni. Kan sepatutnya kita kena fight to be the best. Baru kita jadi top leader. Tapi ni sifat keakuan. Aku je. Aku tak tahu, aku tak peduli orang lain. Yang paling penting team aku AUC, aku nak dia terok online marketing supaya dia boleh supaya aku boleh jadi nombor 1 dan keakuan. Tak sihat. Benda ni tak boleh. Jadi Kak Miza paksa semua downline Kak Miza untuk pandai online marketing waktu tahun pertama sampai ketiga. Okey, Kak Miza kaya seorang-seorang. Nampak ni, semua merah, aku seorang je hijau. Kak Miza kaya seorang-seorang. Downline Kak Miza seorang pun tak ada 5 figure. Okey. Dan pada tahun yang ketiga, tahun 2017 ni, dulu kita ada alujabacademy.com. Dekat sini boleh belajar semua pasal online marketing. Allah izin website ni mati, hilang, tak boleh selamatkan. Padan muka aku kan, berlagak sangat. Kau nak kaya seorang sangat, kau rasa macam kau bagus sangat. Kan? Masa tu orang memang cakap Kak Miza pakai online, berlagak Kak Miza dulu. Padan muka aku. So, tahun keempat, tahun kelima, ini yang terjadi kat Kak Miza. Okey, 2018 Kak Miza start belajar offline semula. Belajar 5 langkah. Belajar nak buat GEP, betulkan balik semula kan. Jadi apa yang terjadi? Okey, naiklah sisi Kak Miza ni, nampak tak? Ni kan, naiklah. 1845, 1924. Naiklah, nampak tak? Banyak. Cuba ikut sistem. Tapi pada tahun 2018, 2019 ni tak tahu 2018 Kak Miza tak tahu pasal sistem 933, tak tahu. Okey. Bulan 11 tahun 2019 baru Kak Miza berjinak-jinak dengan sistem 933. Okey, kau tengok apa jadi. Nampak? Apa jadi? Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Daripada 1,900 melonjak pergi 4,044 cc. Okey, dan tahun ke-7 Kak Miza dekat Forever sekarang ni, cc Kak Miza dah 4,720,000. 20,000 banyaknya. Okey, dan Kak Miza akan closing dalam 5,500 cc tahun 2021 ni. Okey, so penghujung tahun 2019 baru Kak Miza start follow BOI 933. Dan Kak Miza gabungkan online dan offline marketing plus follow. Okey, sistem 933 nombor 1, lepas tu Kak Miza gabung dengan online marketing. Kak Miza punya peningkatan selepas ikut 9333 110%. Dan korang tengok hijau-hijau ni bermaksud Kak Miza qualified for Eagle Manager, Kak Miza qualified for Eagle Global Rally, Kak Miza qualified for CBM, dan downline Kak Miza which is AUC qualified juga. Faham tak? Okay, inilah impact dia. Okay, bila kita ikut sistem 933 ni,
yang kita rajin sikit, buat online marketing. FB ad, Google marketing, YouTube marketing, inilah result dia. Okay? Faham? Faham? Siapa-siapa yang tak reti online marketing, kena gembira sahaja sebab kalau ikut sistem 933 tu pun korang dah berjaya. Macam mana nak ikut sistem 933? Ikut cakap Kak Miza. Join Forever, tengok 5 video, fokus, ikut step by step. Buat saja. Lepas tu setiap hari Kak Miza post dekat dalam grup. Apa yang Kak Miza post, baca, jangan tertinggal. Scroll ke atas sikit. Kau jangan nak jadi tak berapa nak rajin sangat. Scroll ke atas. Kak Miza 100% tau bagi masa Kak Miza kat korang. 100% Kak Miza bagi kat korang, berapa peratus yang korang ambil? 100% ni Kak Miza bagi. Kau berapa peratus yang kau ambil? Kalau 100% Kak Miza bagi, kau ambil 100%, result korang akan lebih daripada Kak Miza. Percaya Kak Miza cakap. Tapi kalau Kak Miza bagi 100%, kau ambil 50%, jadi jugalah. Mungkin jadi result korang bawah Kak Miza. Tapi kalau kau ikut 100%, apa yang Kak Miza ajar, result korang lebih daripada Kak Miza. Faham tak? Kan? Jadi, ikut je cakap Kak Miza. Sebab Kak Miza buat marketing online and offline. Kak Miza guna dua-dua. Bukan Kak Miza guna offline je. Tidak, Kak Miza guna dua-dua. Jadi kalau Kak Miza cakap, buat ikut dulu sistem 933 ni. Ikut je lah. Janganlah Kak Miza, boleh tak saya nak buat website macam ni? Lepas tu Kak Miza tanya, website pernah buat tak? Tak pernah buat. Allah hai. Korang akan diajar untuk buat website. Diajar untuk buat FB ads. Tapi sistem 933 Kak Miza nak kau pegang dulu. Selagi kau tak pegang sistem 933 ni, kau buang masa je kat Forever. Okay, nak kaya kan? Nak kaya selama-lamanya kan? Ikut cakap Kak Miza. Okay? Kan? Jadi sila faham kalau Kak Miza tekankan bab 933 sebab Kak Miza dah rasa. Tahun depan Kak Miza akan touch lebih. Kak Miza rasa Kak Miza boleh touch sampai 12,500 cc. InsyaAllah. Okay? Mencipta kejayaan di seluruh Malaysia. Sifu, result Sifu 2008 bila ikut 933 400%. Okay, Kak Miza cuba ikut, result Kak Miza naik 110%. Faham? Jadi perjuangan korang sekarang ni adalah kalau korang nak betul-betul berjaya kat Forever ni, korang kena mantapkan 100% sistem Forever, sistem 933, bawa downline ikut sistem 9333. Supaya esok bila kepala kita bila kepala kita ni, kepala otak kita ni macam tak align, bengong sikit kan. Jadi kita kalau kita tinggalkan downline kita pun, downline kita ada sistem 933 ni, kita tak ada pun tak apa. Macam tu, okay? Sifu and Simo terima banyak anugerah. Korang nak tringan tak nak dapat award? Naik atas stage. Top 5 PNM Malaysia. Siapa nak? Cepat kami nak baca nama dia ni. Cepat, siapa nama? Siapa nak jadi top 5 PNM Malaysia? Cepatlah. Nak naik. Letak nama, tulis nama. Mana nama yang pertama ni? Top 5 PNM Malaysia. CBM Fikri Jimat daripada Melda Bukit Wahau. Wow. Seronok Seronok gila, tahu tak? Kan Sifu dapat anugerah DSAM, top distributor. Kak Miza dapat apa? 2021 Kak Miza punya income dah lebih 2 juta dah. 2 juta dah. Kak Miza jadi top 8 GV Malaysia, top 5 PNM Malaysia, Global Rally 5,000 cc. Kak Miza dapat British Encyclopedia, one of the successful people dalam BE ni. Dan korang tunggu saja. Okay, minggu kedua bulan 12 nanti Kak Miza akan dapat satu lagi award. Ini award bukan beli tau. Ini award peringkat Malaysia tau. Kak Miza dapat award tu. Jadi korang tunggulah. Tunggu dan lihat apa award yang Kak Miza akan dapat nanti. Okay, so Kak Miza nak bagi tahu, kau nampak tak? Sifu dapat award-award ni semua sekali. Apa Kak Miza dapat? Apa yang Kak Miza dapat adalah apa yang Sifu dapat. Jadi hari ni korang nampak Kak Miza dapat ni semua kan? Jadi korang nampak tak apa yang korang akan dapat? Dan nampak ke belum apa yang korang akan dapat? Kalau korang ikut 100%, percaya 100%, apa yang Kak Miza buat? Apa yang Kak Miza suruh buat? Dan nampak dah? Nak award? Nak jadi artis? Ni kat Forever ni. Kak Miza.
Kak Miza nak gambar Kak Miza. Ada macam artis tau. Tiba-tiba tengah pakai serabut Kak Miza. Kan? Tiba-tiba kalau tengah jalan-jalan, Noi. Aku tahu tu orang. Kalau dia Kak Miza, tu orang forever. Aduh, hai. Tapi kau jangan buat lawa bodoh pula kan. Kau orang forever tiba-tiba kat luar kau panggil nak try test. Kan Noi? Sudah. Hari tu Kak Miza nak pergi bank tau. Nak pergi Maybank. Nak buat urusan Maybank lah. Dah jalan dah tunduk macam ni dah. Kejap lagi. Noi! Dia jerit kuat-kuat macam tu. Aduh. Wah. Ya, jadi kita dia bukannya bangga. Dia macam gembira tau. Okay. Masya-Allah. Okay, so apa yang Kak Miza dapat, korang mesti akan dapat. Potong stick. Kan? Apa yang Kak Miza dapat, korang mesti dapat. Mesti. Jadi macam mana nak dapat apa yang Kak Miza dapat? Okay. Korang kena buat apa yang Kak Miza buat. Ada faham ke? Ada faham? Happy gila jumpa orang yang berjaya. Masya Allah. Okay. So satu topik lagi, kisah kura-kura dengan anak. Okay. Kita kena sentiasa bersikap rasional dan positif untuk menghadap ujian. Okay. Kak Miza nak ajar korang macam mana nak rasional. Okay. Ini Kak Miza tak nak cakap orang lain. Kak Miza sendiri. Kak Miza bila bila ada orang tegur ke, biasanya pasal teguran lah sebab kita manusia biasa je. Okay, orang tegur macam ni, orang tegur macam tu. Kak Miza buatlah macam ni, Kak Miza buatlah macam tu. Bila kita dapat sesuatu perkara dan kita rasa macam marah, kita rasa macam, kau ni apa hal? Korang pernah tak rasa macam ni? Pernah tak rasa macam tu? Faham tak Kak Miza punya soalan? Ni Kak Miza nak ajar macam mana nak jadi seorang yang rasional. Kan? Pernah tak mengalami keadaan yang kita tengah jalan-jalan ke, kita tengah happy-happy, tiba-tiba ada orang spoil kamu kita sebab dia tegur kita macam tu kan? Jadi kan, okay, setiap kali kita rasa macam nak marah dekat orang, hukum dia senyap. Hukum dia senyap. Kalau kau tengah pegang handphone, kau letak handphone kau pergi tempat lain dulu. Kalau kau terus balas, habis dah silaturahim kau. Okay, so nak jadi seorang yang rasional, okay, seorang yang rasional, kita kena pandai menguruskan emosi kita. Rule nombor 3. Jangan beremosi. Jangan fikir negatif. Setiap kali apa yang ada datang dekat kita, jangan fikir negatif. Jangan beremosi. Jangan fikir negatif, jangan beremosi. Berfikir positif, lihat kepada apa yang kita lihat. Itu rule nombor 3. Okay, jadi macam mana nak jadi seorang yang boleh rasional dan senyum? Rule nombor 3 mesti mahu pakai. Okay? Positif untuk menghadap semua ujian. Kak Miza nak share satu cerita lah. Kak Miza rasa korang tak tahu cerita ni, tapi Kak Miza nak cerita. Yang ini pun cerita ni Kak Miza tahu daripada mulut Sifu and Simu sendiri. Kak Miza memang banyak bertalaki dengan Sifu dan Simu. Okay. So, mana kura-kura tu Okay, kisah kura-kura dan anak ni. Okay, dia macam ni tau. Bila kita sebenarnya kita ni sedang berlumba. Kita berlumba dengan diri kita sendiri tau. Okay. Sifu and Simu ni dia buat forever dah 20 daripada tahun 96 dan Sifu pernah 1 tahun tu Sifu berapa kali Sifu sekejap Kak Miza tengok jap berapa kali tak ada pula. Sifu 10 kali CBM level 1, 6 kali CBM level 2, 5 kali CBM level 3. Tahun 2019. Tahun 2018 dekat Dallas. Dekat mana Ada 1 tahun tu Sifu kan dia tak capai CBM level 3. Downgrade CBM level 2. Kau bayangkan kan, Kak Miza nampak dengan mata kepala Kak Miza sendiri, kalau orang tu daripada CBM level 3, dia turun CBM level 2, dia akan turun. Contoh, CBM Emma Cooper. Emma Cooper tahun 2015, dekat Singapore, dia CBM level 3, GLT. Lepas tu dia turun. Sekarang tak ada.
Contoh lagi, Mendiang Gaby, South Africa. Dia pernah dapat cek, naik dulu Kak Miza. Pernah dapat cek 750,000 USD. CBM level 3, turun level 2, level turun. Okey, jadi kita ni kena ada sifat ni. Sifu cakap apa? Sifu cakap sentiasa rasional dan positif menghadap semua ujian. Tahun 2019 lah kami rasa dekat Sweden masa tu. Sifu sebelum ni dapat CBM level 3, tiba-tiba tahun tu CBM level 2. Nampak tak ujian ni? Terutama ketika sale jatuh sikit, Sifu kata. Kan? Very soon. Bila sale kita down, very soon. Semua cita-cita kita pasti akan tercapai. Korang tengok ni Kak Miza punya. Kak Miza sendiri ada down. 855 naik 2265. Turun down 1419. Adakah Kak Miza berhenti? Oh, Business Forever dah tak boleh buat dah ni. Sebab apa? Sebab sisi aku dah turun, sale aku dah turun. Jadi aku kena buat benda lain. Tapi tak. Kak Miza teruskan juga perjuangan. Nampak tak? Naik. Nampak tak? Faham tak apa Kak Miza cakap? Okay. So, kita kena sentiasa bersikap rasional, positif dan untuk menghadap semua ujian. Kadang-kadang Allah letakkan kita kat lantai untuk kita belajar sesuatu. Jadi, redha. Jadi, gembira. Jadi, bangkit. Dah buat 5 sisi, 3 bulan, 6 bulan. Tiba-tiba Allah uji. Tak buat 5 sisi, bangkit. Nampak tak? Kita sebenarnya kita nak jadi macam Arnab. Kita nak cepat. Tapi, jadilah Arnab yang humble. Kau jangan berlagak sangat. Alah, hai. Aku mesti boleh punya. Aku terror online. Recruitment aku power. Dia orang semua akan kalah dengan aku. Kan? Tengok makcik tu. Alah, makcik STM je kot. Bukannya pada cakap hard sell je manjang kan. Jangan kita pandang rendah pada kura-kura yang tak reti online marketing ni. Tak pandai recruit ni. Tapi dia pandai demo, akhirnya CBM dah. Kau tak CBM lagi. Okay? Jadi, kita boleh nak jadi Arnab, tapi jadilah Arnab yang humble. Kita nak cepat, kita tak nak lambat-lambat. Kan? Semakin kerja keras, semakin banyak kejayaan yang kita pasti dapat. Okay? Nak dapat semua ni bukannya kau kena melopong je, duduk je, tak. Ada kerja keras. Kak Miza punya kerja keras, kalau kau nampak, kau pun takut tau. Tapi Kak Miza pandailah bagi-bagikan rasa Kak Miza. Kejap-kejap aku mancing apa. Tapi Kak Miza punya fokus, ya Allah. Kau nak tengok Kak Miza, kau duduk sebelah Kak Miza ni. Kau duduk kat office Kak Miza ni. Kau nampak apa yang Kak Miza buat. Sideline mula ketawakan Sifu. Okay, ada satu tahun, tahun 2010. Tahun 2008 Sifu ada buat sesuatu dan masa tu sideline Sifu ketawakan Sifu. Tapi apa yang Sifu buat, Sifu terus fokus dan akhirnya ramai downline Sifu berjaya. Sebenarnya tahun 2007 ke 2008 macam tu, Sifu Simu dia dapat pergi London masa tu. Dan masa kat London tu, Sifu Simu dia suka belajar dengan orang yang dah berjaya. Dan bila dia belajar betul-betul. Jadi Sifu ni macam Arnab yang humble lah macam tu. Jadi dia jumpa dengan Imam Hamdan daripada Senegal. Imam Hamdan ni dia jadi jutawan dalam masa 3 tahun dia buat Forever. Tapi Sifu 5 tahun macam tu baru dapat jadi jutawan. Dia pelik, kenapa Imam Hamdan ni cepat? Bukannya Hamdan Hairan ni Hamdan Senegal. Hamdan Hairan tu bapa aku. Okay. Jadi Imam Hamdan tu dia cakap apa tau dengan Sifu? You tak boleh lawan kita. Ini produk dekat Forever, semua produk ada dalam kitab kita. Imam Hamdan tu cakap macam ni, sebenarnya Forever ni macam Permestin, Arctic Sea, Bihani, ini semua makanan sunnah ada dekat dalam kita punya Al-Quran. Jadi orang lain tak boleh lawan orang Islam sebab ini memang kepunyaan orang Islam tau. Tahu tak? Dia cakap macam itulah. Lepas tu Sifu pergi tanya, itu buku boleh tukar tak? Dia cakap itu Quran tu boleh tukar tak? Masukkan lagi. Dia nak masukkan yang lain-lain lah. Imam Hamdan cakap tak boleh. Jadi kan Imam Hamdan tu dia cakap dengan Sifu kan, dekat Malaysia ada tak orang Islam? Sifu masa dekat UK tu Sifu nak balik tau. Sifu cakap apa? Dia tak sabar nak pergi recruit orang Melayu. Tapi masa tu Sifu pergi share dengan sideline dia, kita kena pergi recruit orang Melayu. Sideline dia tak nak recruit orang Melayu, pergi fokus juga Cina macam tu kan. Tapi Sifu buat. Ini Kak Miza rasa korang tak tahu.
Dan masa tu Sifu minta HQ minta HQ bayar Misha Omar untuk tarik orang Melayu. Kalau korang pernah nampak gambar Misha Omar, masa tu Sifu minta HQ untuk buka market Meli. So apa jadi dekat Sifu? Sifu buka market Meli dan CBM pertama Melayu adalah CBM Haji Lokman. Okey, dan tahun 2010 Sifu jumpa Kak Ju, GLT Kak Juraidah untuk buat GEP pertama, tapi Kak Ju tolak bulat-bulat. Tapi masa tahun 2010 tu Sifu buat demo Arctic Sea. Tahun 2012, 2 tahun selepas Kak Ju tengok demo Arctic Sea Sifu, Kak Ju come back nak beli Arctic Sea sahaja. Tengok apa jadi. Okey. Jadi siapa yang tengok TVK tahulah. Jadi nampak tak? Korang sekarang dalam keadaan sekarang ni, berapa ramai yang ketahukan korang? Arif, berapa ramai yang ketahukan kau buat forever? Siapa yang hari ni keliling dia ketahukan dia buat forever? Ada? Ada tak orang ketahukan kita? Mesti tak jadi punya. Apalah buat MLM? Kan? So apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Ramai kan? Nisa baru lepas kena maki dekat FB. So, jadi kudis ke dekat kita? Jadi kudis ke? Tak. Dia tak tahu. Diorang tak tahu apa yang kita nak dapat. Diorang tak tahu apa perjuangan kita. Diorang tak tahu produk Forever ni dah menyelamatkan orang, dah menghidupkan ramai orang dengan izin Allah. Dah ramai. Diorang tak tahu. Jadi yang kau nak pergi dengar cakap dia tu kenapa? Buat tak tahu je. Kan? Ya Allah, kesiannya orang ni. Tak apa. Bagi ayat pelempang kat dia. It's okay, tak apa. Aku bukannya nak paksa kau buat, tak apa. It's okay. Aku nak kau tahu je benda ni wujud. Tapi in case lah, in future kalau macam ada saudara mara kau ke kawan-kawan kau ke kan yang macam dah dapat surat meninggal daripada doktor, tak ada ikhtiar lagi dah, doktor suruh balik baca Yasin kan, kau panggil aku. InsyaAllah kita usahakan sampai dia sihat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izin lah. And then kalau macam Allah izinkan kawan-kawan kau ke saudara mara kau ke kan, buat bisnes melingkup ke kan, pinjam alung ke muflis ke apa, blacklist ke, panggil aku. InsyaAllah kita boleh tolong. Bagi ayat pelempang sikit. Okay? Alright. Lama pula sesi kat Miza ni. Dah habis. Okay, jadi ibarat perlumbaan kura-kura dengan anak, kejayaan bukan mudah dicapai. Okay, kejayaan kita bukan mudah dicapai, tapi kita boleh capai. Bukan mudah dicapai dalam masa yang singkat. Okay, tapi boleh dicapai. Kita mesti tekun dan mesti beri masa untuk berjaya. Nak beri masa macam mana? Masuklah kelas, buatlah tindakan, share lah 5 orang setiap hari. Kalau kita tak share dengan 5 orang setiap hari, tak pergi share posting kat FB, macam mana nak berjaya? Kau ABS pun kau tak pandai. Lepas tu kau tak nak share 5 orang setiap hari. Macam mana nak buat? Kan? Kak Miza pandai ABS. Kak Lila pandai ABS. Bolehlah guna ABS. Yang tak pandai lagi, janganlah pergi sibuk-sibuk nak pergi pandai kan. Setahun tau nak ambil masa pandai tu. Buat dulu, share 5 orang setiap hari. At the same time, allocate masa untuk belajar tu semua sekali. Online marketing. Okay? Kak Lila datang dekat Kak Miza dalam keadaan yang tak reti FB. Tapi hari ni Kak Lila boleh mengajar buat ABS. Jadi korang pun akan jadi macam dia. Sabar. Okay, jadi anak yang pandang, jangan jadi anak yang pandang rendah pada kura-kura. Tadi Kak Miza cerita dah. Siap sedia untuk hadap semua hiburan. Kita tak ada cabaran, cuma ada hiburan. Jadi bila ada hiburan, keluarga tak suka, adik-adik ketahukan kita. Kita nak buat apa? Ini hiburan. Kita nak buat apa? Ketawalah. Dah nama hiburan kan? Macam tu. Yang kau kejap-kejap buat, kejap-kejap tak buat. Kau tak penat ke? Kan? Nanti bila orang downkan kita penat. Lepas tu kita give up. Kan? Sikit-sikit give up. Kuat semangatlah. Okay? Selagi kita tak give up, kejayaan pasti jadi milik kita. Tengok Noni. Kan? Awal-awal dia give up dah. Tapi dia come back, sekejap je 5 sesi. Noni kau tengok, kau sekejap je, kau ikut sistem, kau dah 5 sesi. Kau bayangkan kalau setiap hari kau diri kau tu alignkan dengan sistem. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia tu. Mesti boleh berjaya punya insya-Allah, okey? Hanya yang fokus. Kak Miza nak bagi tahu. Ini penegasan. Korang tengok leader-leader yang berjaya kat Forever. Sifu Datuk Desmond Kong. EGLT Juraidah. GLT Yusrida. GLT Kak Syida. CBM Najah. Kak Miza. Kau tengok ni semua sekali. Apa persamaan dia? Dia fokus Forever saja. Dia tak buat bisnes lain pun. Jadi jangan persoalkan kenapa tak berjaya lagi. Kalau 1 hari 2 hari buat Forever, habiskan stok, okey lagi.
Kalau dah 6 bulan, setahun, 2 tahun buat bisnes ni, lepas tu kau campur-campur, macam mana kau nak berjaya? Alah tak apalah, sikit-sikit je. Tak boleh. Kena 100% fokus forever. Hanya orang yang fokus forever saja boleh berjaya dekat forever. Yang campur-campur tak boleh. Bukti dah ada depan mata. Jadi kalau tak nak percaya, terpulang. Percaya lagi bagus. Okay, so tahniah dekat Noni yang dah bakar kapal semua sekali, fokus kat forever je. InsyaAllah boleh berjaya kat forever. Okay, berpegang teguh pada matlamat asal akan menang. Apa matlamat asal kita join forever? Kan? Nak berhenti kerja sebab apa? Sebab bini tak anak bini tak cukup kasih sayang. Nak buat forever betul-betul sebab apa? Sebab tak pernah bagi duit kat mak bapak. Bagi pun ambil balik. Nak buat forever sebab apa awal dulu? Sebab nak bayar hutang dengan mak abah. Sebab apa? Sebab dulu masa kahwin pinjam duit mak abah bayar hantaran. Ada ni. Kan? Lepas tu kau pergi terlupa pula. Give up lagi. Alahai. Kak Azhar pun dah sorok dah. Dia bukan sorok, dia bagi hadiah je. Kak Miza dapat banyak dah stokin dia. Okay, so record breaking. Kena pecah record. Macam mana nak pecah record? Kena systematic, berdisiplin, berprinsip. Okay, real leader with real result. Kita ni ikut Sifu Datuk Desmond Kong, kita ni ikut sistem 933 kan. Yang founder dia adalah orang yang betul-betul leader dan betul-betul ada result. 10 kali CBM level 1, 6 kali CBM level 2, 5 kali CBM level 3. Kalau kita tak dapat macam ni, maksudnya kita tak ikutlah sistem dia. Okay, grup paling ramai. Kak Miza nak bagi tahu korang, kita ni dekat Malaysia macam kecil tau. Tapi sebenarnya dalam peringkat global antarabangsa forever dunia, grup kita BOI ni adalah grup paling besar. Paling ramai EM dan CBM dekat dunia tau. Jangan main-main. Okay, dan dekat dalam sistem 933 kita ada standard prestasi, standard operation. Dekat BOI. Okay, kena touch 600cc setahun. Okay, dah settle 600cc setahun. Fight pula 1000cc. Dah settle 1000, 1500. Dah settle 1500. Fight LCM 200k income. Lepas tu fight. Ini adalah record breaking punya. Kalau nak buat betul-betul, naikkan satu. Kak Miza sekarang ada dekat EPCM dan tahun ni insyaAllah Kak Miza akan sampai dekat Royal PCM 1 juta setahun. Okay? Okay, Kak Miza dah habis dah. Dah asal ke belum ni? Dah asal, babe. Okay, tak perasan. Minta maaf. Okay, last slide daripada Kak Miza. Okay. Kak Miza nak ingatkan korang semua sekali, mesti baca buku ni sendiri. Beli buku ni. Okay. Buku 1 juta bukan wang ni, korang mesti kena beli. Wajib beli. Wajib beli. Okay, nanti kita akan share link dekat dalam group untuk beli buku 1 juta bukan wang ni. Okay. Kak Miza akan bagi link untuk beli buku ni. Setiap orang, pembacaan dan penerimaan dia berbeza-beza. Ini adalah buku teks. Buku teks untuk orang-orang forever. Jadi kau bayangkan kalau kau nak ambil SPM, kau tak baca buku teks, kau cari naas. Jadi ini buku teks untuk orang forever. Baca satu persatu, tulis nota. Kak Miza baca, Kak Miza tulis nota. Kak Miza bukan setakat baca je. Kalau kau baca je, dia tak dapat. Tulis balik apa yang kau faham. Tulis balik apa yang kau faham. Apa ni? Kak Miza baca dan Kak Miza tulis nota. Kalau kita baca saja, kita tengok je, dia tidak akan masuk dalam kepala kita. Okay? Kak Miza tolong ulang slide tadi, terima kasih kejap. Jadi kena baca Kena baca sendiri satu persatu ayat dalam buku 1 juta bukan wang. Okay, feeling dia lain sangat-sangat. Kita akan fikir ikut keadaan diri kita. Okay, dia macam manual jutawan. Okay, manual jutawan MLM. Dan bila kita baca buku ni dengan betul-betul, apa yang Kak Miza rasa adalah Kak Miza nak didik anak Kak Miza untuk melalui experience yang macam ini. Dan apa yang Kak Miza boleh bagi tahu adalah
cabaran-cabaran awal-awal pendidikan yang Sifu Datuk Desmond terima lebih kurang macam Kak Miza punya. Ini siapa punya emas dalam diri aku ni? Janggut. Faham tak? Jadi buku ni bukan setakat untuk jadi jutawan dekat Forever je, tapi korang akan terinspirasi untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak kita. Nak tak anak jadi jutawan? Korang nak tak ada anak jadi anak yang jutawan? Nak anak jutawan? Nak? Nak anak jutawan? Nak kan? Dah doakan dari sekarang dah? Tiada. Dah doakan dari sekarang dah? Kak Miza punya doa untuk anak-anak Kak Miza, ya Allah, kalau ada apa, kalau nak doa panjang tu doa panjang, tapi doa pendek Kak Miza, ya Allah, jadikanlah anak-anak aku anak yang soleh-solehah, yang solat awal waktu, yang hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah anak-anak aku ini jutawan bilioner. Aku bukan doa jutawan, aku doa bilioner. Bilioner yang beriman sebelum umur 30 tahun, dan kurniakan kepada mereka pasangan hidup dan zuriat yang soleh-solehah. Daripada sekarang, budak tu belum kahwin, budak tu kecil-kecil lagi, budak tu kecil lagi, dah doakan macam tu dah. Jadi doakan daripada sekarang anak kita, kan? Yang mengandung tu doakan daripada sekarang. Doa kita makbul insya-Allah. Okay? Macam tu. Okay, so tadi ada orang tanya, Mission 2455 tu apa? Ini mesti orang baru ni, tak tahu Mission 2455. Kan, orang baru siapa apply ni tak bagi tahu pasal Mission 2455 ni? Baru sebulan. Tak apa. Tak tahu tak apa. Kita bagi tahu. Okay, Mission 2455 tu adalah ini planner kita Mana Mission 2455? Mission 2455 adalah 24 tu adalah surah ke-24, surah An-Nur. 55 tu adalah ayat ke-55. Okay, jadi kalau nampak flag kereta AUC 2455 tu, itulah Mission 2455. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-55. Maksud dia adalah kita nak jadi jutawan yang beriman, yang baik hati, yang banyak bagi manfaat, sebab tu kita hidup, dan mati kita nak masuk syurga tanpa hisap. Okay, dan kalau korang baca buku Sifu ni, sebenarnya kan, maksud yang tersirat dalam buku ni, 1 juta bukan wang ni, maksud tersirat dalam 1 juta bukan wang ni adalah kita nak jadi jutawan yang beriman, yang baik hati, yang banyak bagi manfaat dekat penduduk bumi, seluruh penduduk bumi. Mati kita nak rest in peace, masuk syurga tanpa hisap. Inilah bendanya. Jadi kalau kau tak baca, kau cik naas. Okay, puas hati? Are you okay? Adakah anda bergembira? Menikmati sesi hari ini? Okay, so tindakan yang pertama yang korang nak kena buat selepas sesi Kak Miza ni, UCD bersama Kak Miza ni adalah, yang pertama, siapkan mini office untuk Business Forever. Okay, yang kedua, beli buku ni, baca dan praktikkan. Dan pastikan ikut sistem 933 insyaAllah. Okay. Nisa ada FD 2455. Kemana-mana dia pergi, dia ingat Mission 2455, Mission 2455. Lepas ni beli kereta flat 9333 pula. Okay. Supaya kita boleh hidup selama-lamanya. Kita memang akan mati, tapi insya-Allah kita punya ilmu, kita punya ilmu lah, kita punya sumbangan tu akan kekal selama-lamanya insya-Allah. Itu maksudnya, okey? So kalau ada soalan boleh tanya dekat dalam grup, sebab kita dah terlajak masa ni. Kak Miza nak pergi tengok Kak Miza punya kebun. Alhamdulillah. Okay, jadi Kak Miza minta maaf sangat-sangat. Kak Miza adalah manusia biasa yang selalu buat silap, yang kadang-kadang teremo juga. Kan Kak Miza manusia biasa je, tolong faham Kak Miza manusia biasa sahaja yang banyak buat kesilapan. Tapi Kak Miza dalam hati ni, jauh dalam hati ni, deep dalam hati ni, Kak Miza nak sangat-sangat tengok ramai orang, ramai sangat UC ni berjaya, bayar zakat banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, bahagiakan mak ayah dia kan, jadi CBM, jadi jutawan kan, beli tanah banyak-banyak, beli kereta sekadarnya lah. Kan kau jangan beli kereta banyak pula. Kan nanti kat Wahar ni penuh kereta pula. Mana nak parking kan? Jadi boleh parking depan kedai Kak Miza lah, luas parking dia. Nanti Kak Miza buat bangunan, sewa parking. Okay? So all the best semua sekali.
buat apa yang Kak Miza sampai tadi dulu buat, okey? Bersemangat. Kalau tak faham cepat-cepat tanya. Pastikan kita ni ada 7 kriteria sebagai seorang leader, sebagai seorang jutawan. Kalau tak tahu 7 kriteria tu tanya dengan upline, okey? So minta maaf. Sangat-sangat Kak Miza doakan apa juga impian korang. Allah permudahkan, semudah tersenyum kan. Kak Miza doakan semua yang dengar talk Kak Miza hari ni, Allah bukakan hati dia seluas-luasnya untuk percaya 100% bahawa Forever ni adalah bisnes yang mudah dan sangat-sangat senang nak untung. Kita akan gembira, kita akan banyak masa, banyak duit, banyak gembira dekat Forever ni insyaAllah. Jadi Kak Miza doakan korang berjaya dunia akhirat. Kak Miza doakan Allah bagi kebahagiaan, kesejahteraan dekat keluarga korang. Kan, mak ayah kita, anak-anak kita semua kan, keluarga yang bahagia, happy-happy je kan, cakap baik-baik insyaAllah. So kita sudahkan kita punya majlis ilmu ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As insyaAllah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Kami jangan lupa nak ambil gambar. Okay. Sekejap. Itulah Kak Miza satu terbiat ni aku lupa je nak mengambil gambar. Sekejap dia orang yang tak suka glamour macam ni tapi dia terpaksa glamour pula. Buat Forever kan. Lupa je nak ambil gambar. Lepas tu kalau pergi mana pergi cuti-cuti kena bawa Ujang. Sebab Ujang dia rajin ambil gambar. Kalau nak harap Abang Berong lupa je lah ambil gambar. Okay, so kejap kami nak buka music sikit. Wah. Kita dah baca doa, kita menyanyikan lagu semangat kita lah insyaAllah. Yes. Okay, boleh open your mic. Dan marilah kita mengajak kita punya saudara mara, keluarga kita bergembira menyanyi lagu semangat. No limit, go go go, millionaire! Yes, no limit, go go go, millionaire! Yes, no limit, go go go, millionaire! Alright. Terima kasih Kak Miza. Sama-sama. Yes, no limit. Cuki. Yes, no limit. Bye, Ain. Bye. Angin, ada angin. Bye-bye. Angah masuk kelas. Angah kena masuk kelas ke? Dalam kereta kau punya kunci. Kunci tu baik sikit. Jangan sampai hilang. Kunci gate dalam kereta. Mana ni? Angah. Kopi apa? Tak kawan lagi.